Haji Yaakob untuk ni. Okey, hari ni. Jadi apabila kita menyebut naba, mesti berita penting. Mesti berita penting. Maknanya berita yang kita tidak boleh kesampingkan. Kita kena pay attention. Bila Allah kata naba, amba, we have to really pay attention. Sebab apa tuan-tuan? Sebab benda tu mesti penting. Tapi kalau khabar itu hanya kita kata narration saja, penceritaan saja, dan dia bukan perkara utama, bukan fokus, Kemudian Allah sebut al-qura. Al-qura apa dia? Al-qura plural form juga untuk qaryah. Orang Melayu panggil qaryah. Qaryah sebenarnya merujuk kepada negeri, bukan village, tuan-tuan, Kalau village dia ada rif, ataupun aryaf dalam bahasa Arab, Jadi qaryah biasa merujuk kepada komuniti yang besar, biasanya negeri, dan jamaknya ialah qura. Di sini diletak alif lam, al-qura, Jadi al-qura, contoh paling mudah al-qura ialah Mekah. Mekah, nama lain bagi Mekah ialah Ummul Qura. Kalau tuan-tuan pergi ke Mekah, tuan-tuan datang dari Madinah naik bas, kemudian tuan-tuan masuk ke Mekah, tuan-tuan akan lalu masuk melalui Tan'im, kan? Tan'im, daripada Madinah, daripada Bir Ali naik bas terus sampai ke Mekah. Mekah biasanya kita akan masuk melalui Tan'im. Bila sampai di Tan'im, tuan-tuan akan tengok sebelah kiri ada Masjid Aisyah. Itu miqat untuk orang perempuan, miqat an-nisa dipanggil, Orang perempuan biasanya buat umrah daripada situ, kerana Aisyah bagi contoh, ketika Aisyah lepas haji, Aisyah nak buat umrah, Nabi kata pergilah ke Tan'im. Sebab itu perempuan afdal pergi Tan'im untuk untuk mulakan umrah, Tapi kalau lelaki bukan Tan'im, lelaki ialah di Ji'ranah. Sebab tu bila kita belajar sirah, tuan-tuan, di samping kita belajar Quran, tadabbur, kita belajar sirah. Sebab sirah tu ialah practical, benda apa kita panggil, dia punya practical form of Quran tu. Sebab Nabi apply Quran dalam kehidupan seharian, Sebab tu kita jangan belajar teori saja, kita kena belajar dia punya application dia, macam Ustaz sebut tadi, the focus is not on the form but also on the substance. Jadi kita kena combine kan. Orang Islam pakaian kena menutup aurat, kena kemas, tetapi pada masa yang sama substance tu yang paling penting, Pakai macam ulama besar, tapi bila baca Quran kita tengok, bila dia buka mulut je kita kata kita dah kata macam tu, Jadi pakaian, dia punya presentation dia, mesti selari dengan dia punya apa kita panggil, dia punya knowledge dia, Jadi bila dia knowledgeable, maka ada value pada dia, tuan-tuan, Kita bukan nak tengok pakaian saja, Macam kita interview orang lah, Jadi bila student tu datang nak minta kerja, kita tengok pakaian dia, itu first impression, Kita tengok pakaian kemas, elok, Tak adalah kalau pakai baju Melayu patutnya butang 3, butang 1 je, 2 tak ada butang, terbuka, tuan-tuan, nampak pun kita kata kalau macam ni dia punya pakaian, kita dah boleh agak macam mana dia punya kerja nanti, Kemudian bila kita tengok wajah dia, facial expression dia, tengok dia punya body language dia, kena macam tu lah, Tapi kita belum tanya soalan lagi. Kadang-kadang bagus, tapi bila kita tanya soalan, tak boleh jawab. Communication skill dia teruk, kita kata, dia punya cara addressing kita pun tak bagus. Dia punya dressing bagus, addressing tak bagus. Tuan-tuan faham tak? Contoh kita pergi ke mana-mana tempat, budak-budak yang jual-jual barang ni, dia panggil kita, dia nampak Puan Sri Nazariah datang, dia panggil kakak, dia kata kakak nak tak beli barang ni, memanglah dia tak kenal kita, tapi patutnya panggillah puan ke, panggil hajah ke, sebab masalah kita sekarang ialah kita gagal address orang dengan betul, jadi bila address tu salah, surat tak sampai, tuan-tuan, macam postman, bila dia bawa surat salah address, mana sampai, tak sampai. Jadi kena addressing kena betul, dressing dah betul, addressing pun kena betul juga, Jadi Ummul Qura ialah nama lain bagi Makkah. Di sini disebut Al-Qura bukan merujuk pada Mekah, tapi merujuk kepada negeri-negeri yang Allah utus Nabi yang 7 tadi, Nabi Nuh ke mana? Nabi Nuh Allah utus ke satu kawasan yang dipanggil sebagai apa, sempadan Iraq dan Turki,
tenggara dia, ya, dia punya apa kita panggil south east of Turkey tu, modern day Turkey, ya. Ada satu bandar, satu tempat kat situ, ya. Nabi Ibrahim di situ, tapi Nabi Nuh situlah, ya, kita panggil dulu, kita panggil apa, Mesopotamia, ya, ataupun apa ni, Iraq tu kita panggil dulu, kita panggil Babylon, ya. Dalam Quran Ustaz dah sebut ayat 102 dalam surah Al-Baqarah, Allah sebut tentang apa ni, Harut dan Marut, dua orang malaikat yang diutus oleh Allah ke sebuah negeri, nama negeri itu Babil, ya. In Arabic kita panggil Babil, ya. Dalam bahasa moden kita panggil Babylon. Babylon tu ialah ancient Iraq, ya, Iraq. Jadi sekarang ni kita panggil Iraq. Di situlah, ya, apa ni, Nabi Nuh. Ada yang kata Nabi Nuh ni datang daripada sebelah Caucasus, ya, countries, apa dia, daripada Armenia dan Georgia. Ada yang kata macam tu, wallahu alam, Allah lebih tahu. Kalau Nabi Hud kita dah sebut, ya, Nabi Hud tadi di mana? Di Yaman, di Hadramaut sebelah timur, ya, sebelah timur, eastern part of Hadramaut, east of Hadramaut. Ada satu kawasan besar dipanggil Ar-Rubu'ul Khali, ataupun dalam Quran surah 46, surah Al-Ahqaf, pernah dengar kan? Suratul Ahqaf, kawasan bukit-bukit pasir, itu adalah tempat kaum Hud. Di situlah mereka bina bangunan-bangunan tinggi, Iramazatil Imad, ya. Iram adalah ibu kota kepada Ar-Rubu'ul Khali tadi, kawasan yang dihuni oleh kaum Ad. Nabi yang diutus ialah Nabi Hud, ya. Nama bandarnya Iram, nama kawasan tu Ar-Rubu'ul Khali, ataupun kita panggil Al-Ahqaf, ya, surah 46 dalam Al-Quran. Kemudian Nabi Soleh di mana? Nabi Soleh kita dah tahu, ya, northern part of Madinah, lebih kurang 460 km di utara Madinah. Nama tempat tu Madain Soleh, ya, Madain Soleh, ataupun Quran sebut Al-Hijr. Hijr itu pun Madain Soleh juga, ya. Kerana Quran bila dia mengulang cerita, Quran akan bagi new information, ya. Ada additional information, ada tambahan nama, tambahan cerita, ya. Dan Allah buat begitu supaya apa ni, manusia baca Quran bukan chapter tertentu saja, dia baca semua chapter, ya. Baca Al-A'raf, baca Al-Baqarah, baca Ali Imran, ya. Baca, mana dia kena buat cross references dengan chapter-chapter yang lain, tak boleh fokus pada satu chapter saja, ya. Itu Nabi Saleh, kaumnya Samud, ya. Kemudian Nabi Ibrahim di Babylon, ya. Dan dulu Babylon sampai ke tenggara Turki, ya. Kalau sekarang ini kita panggil tempat tu Shanli Urfa, dia panggil, ya. Ustaz tak ada peta, kalau ada peta lebih senang Ustaz tunjuk, ya. Kalau tuan-tuan ada peta, kita boleh tunjuk dengan lebih mudah, ya. Bayangkan Turki sebelah tenggara, ya, southern part of Turki, tapi south east, ya, apa ni, south east di bawah lah, ya, timur, tapi di bahagian selatan. Di situ ada satu bandar namanya Shanli Urfa. Tuan-tuan boleh Google image saja, pergi Google, klik image, tulis saja Shanli Urfa, ya. Sebab dalam bahasa Turki dia tak ada, dia ada shin, tapi shin tu S dotted S, dia panggil S dotted S. Kalau tuan-tuan pergi dekat tuan-tuan punya apa kita panggil keyboard tuan-tuan tu ada, ya, S, bawah tu dotted, bunyinya Shanli Urfa, bukan Sanli, tapi Shanli Urfa. Satu bandar yang disebut sebagai kampung Nabi Allah Ibrahim, ya. Tempat di mana Nabi Ibrahim dibakar, dicampak Nabi Ibrahim daripada atas bukit, ya. Ada macam apa kita panggil, ya, rugby punya goalpost tu macam ni, kemudian kat tengah tu ada lastik, ya, ditarik Nabi Ibrahim dan dilepaskan, ya. Jadi macam katapul lah, ya. Jadi Nabi Ibrahim pun tercampak masuk dalam api, kerana api itu terlalu besar. Kata Ibn Katsir, dihidupkan api itu seminggu, tuan-tuan, ya, seminggu api itu, mana panas sungguh, nak pastikan Nabi Ibrahim terbakar, ya. Jadi oleh kerana itu Nabi Ibrahim dicampakkan daripada tempat tinggi. Di mana tempat tu? Kata sejarawan, historian kata di Shanli Urfa, satu kawasan di selatan Turki. Biasa orang pergi Turki, orang tak pergi tempat ni. Biasa orang pergi Turki, biasa pergi Istanbul lah, ya. 4 hari 3 malam Istanbul, ya. Kemudian pergi apa kita panggil, pergi Bursa, pergi Kapadokia, ya, pergi Konya, pergi apa ni, Ankara, ya, Pamukkale, ya. Macam-macam tempat. Itu tempat-tempat yang biasa kita pergi. Tapi kebiasaannya tuan-tuan tak akan pergi ke Shanli Urfa. Shanli Urfa ni kena naik flight 2 jam perjalanan daripada Istanbul ke Shanli Urfa, jauh, tuan-tuan. Kalau naik bas letih, ya, lenguh punggung, tuan-tuan.
ya. Boleh juga tapi jauh sikit, ya. Biasanya bila dah sampai di Kapadokia orang nak balik dah. Kapadokia kita nak balik pergi Ankara. Kalau kita further down, ya, pergi depan lagi, kita akan pergi sampai ke Shanli Urfa, kampung Nabi Allah Ibrahim. Kena pergi tuan-tuan, ya. Bagi tahu je bila nak pergi, nanti ustaz arrange kan, ya. Okey, ya. Seterusnya apa dia? Nabi Soleh sudah, Nabi Ibrahim Babylon kita tahu, ya. Nabi Ibrahim Babylon, ya. Nabi siapa lagi? Nabi siapa, ya? Siapa Nabi Ibrahim? Nabi Lut, ya. Nabi Lut kita tahu di Jordan, modern day Jordan. Nama tempat tu ialah Dead Sea, ya. Dulu tak ada Dead Sea, ya. Dulu tidak ada Dead Sea. Dulu adalah kawasan padang pasir, ya. Tetapi Allah telah terbalikkan bumi. Yang atas kita dah baca kan, yang bawah pergi atas, yang atas pergi bawah, ya. Akhirnya jadi Dead Sea dekat kawasan tu. Kemudian itu kaum Sadum dan Gomora, ya. Kemudian nombor 6 ialah Nabi Syuaib, ya. Kita dah belajar Nabi Syuaib di mana? Nabi Syuaib di Jordan juga, ya. Tapi di selatan Dead Sea, ya. Nama tempat tu ialah Madian, ya. Madian. Tapi Nabi Syuaib Allah utus kepada dua bangsa, ya, dua kaum. Satu ialah Ahlu Madian yang southern part of Jordan. Satu lagi di Aman, ya. Kawasan tu biasa kita panggil sebagai Ashabul Aikah, ya. Ashabul Aikah ni ialah manusia yang sembah pokok. Sebab tu kalau kita tengok ada orang bukan Islam sembah pokok, tak pelik lah. Sebab dulu pun ada orang sembah pokok, Ashabul Aikah. Tapi kita tak cover pada kali ini sebab tak ada cerita Ashabul Aikah, hanya cerita Ahlu Madian saja, ya. Jadi ada dua bangsa yang Nabi Syuaib diutus, ya, dua kaum. Kemudian yang terakhir Nabi Musa kita tahulah di Mesir lah, ya. Cerita Musa di Mesir, dan ada sedikit cerita Musa di Jordan kerana Nabi Musa 10 tahun duduk di Jordan. Dia bekerja dengan bapa mertua dia, Nabi Syuaib, ya. Apa kerja Nabi Musa? Pengembala kambing, ya. Anak raja jadi pengembala kambing, ya. Kerana Allah nak Nabi Musa melalui keperitan, kesusahan sebelum menjadi pemimpin, ya. Kalau dia daripada kecil sampai besar, ya, tak ada kesusahan, nanti takut bila dia jadi pemimpin dia tak faham masalah rakyat, ya. Kita kata daripada kecil dia pergi boarding school, ya, hantar pergi international school kita kata, ya. Kemudian sampai masters, sampai MBA, ya, kita hantar dia di belajar di tempat-tempat yang canggih-canggih, ya, di Harvard Business School sebagai contoh, di Stanford, ya. Jadi kalau dia balik, dia tak pernah balik kampung pun, dia tak tahu cerita kat kampung. Bila dia diangkat menjadi pemimpin, ya, memang nanti dia tak faham masalah masyarakat, dia tak tahu, ya. Dia tak tahu orang lapar tu macam mana, dia tak tahu orang susah tu macam mana. Sebab itu tengok Nabi-Nabi dan Rasul, Allah hantar mereka untuk merasai kesusahan rakyat. Nabi Musa daripada anak raja turun jadi pengembala, ya. Nabi Muhammad duduk dalam kesenangan, ya. Abu Talib, ya, dihantar dia pergi ke kampung, ya, Bani Sa'ad, duduk dengan Halimah selama 5 tahun, susah, ya. Jaga kambing, perah susu kambing, hidup dalam kesusahan, ya, very rough, ya, kehidupan dia pada masa itu. Tetapi tengok bila Nabi balik ke Mekah, Nabi jadi gentleman. Nabi pandai naik kuda, naik unta, Nabi pandai main pedang, ya. Nabi pandai Nabi punya social skill bagus. Sebab apa, ya? Sebab Nabi dah belajar social skill, living skill masa Nabi duduk di kampung Bani Sa'ad, ya. Cuba tengok dia punya pattern Nabi-Nabi dan Rasul lebih kurang sama, tuan-tuan. Itu pengajaran yang boleh kita ambil, ya. Jadi Allah kata naqussu alaika, kami ceritakan, ya, kisah Nabi-Nabi dan Rasul ini alaika kepada engkau wahai Muhammad. Jadi bila kita baca kita tahu cerita ni untuk Nabi Muhammad, mana untuk kita lah, sebab kita umat Nabi Muhammad. Minha, ya, sebahagian daripada negeri-negeri yang kita sebut tadi, bandar-bandar yang kita sebut, qaimun, ada yang kekal, ya. Contoh kita kata yang mana, kita kata Madain Soleh, ya. Kalau tuan-tuan pergi ke Saudi, pergi umrah, tuan-tuan pergi 1 hari ke Madain Soleh daripada Madinah, ya, maka tuan-tuan akan nampak peninggalan kaum Samud. Masih ada bukit-bukit batu yang ditarah dijadikan sebagai rumah, ya, rumah, hospital, ya, pasar dan sebagainya, masih ada sampai sekarang, ya. Tetapi sebahagian peninggalan yang lain-lain dah tak ada. Sebagai contoh kapal Nabi Nuh tak ada, ya, sebab dibuat daripada kayu, tak survive, ya. Kemudian apa lagi kita kata, bangunan-bangunan tinggi, ya,
pada zaman Nabi sana, Nabi Ibrahim dah tak kekal lah, ya. Yang dibuat oleh Namrud dah tak nampak selesai, ya. Termasuklah yang kemudian kita kata the Hanging Garden of Babylon. Mana ada the Hanging Garden? Tak ada dah, ya. Jadi maksudnya dah tak ada, kerana Allah kata minha qaimun wa hasidun. Sebahagian daripada bangunan-bangunan tersebut, binaan tu, struktur tersebut qaimun, kekal, tetapi sebahagian lagi hasidun. Hasid maknanya musnah, ya. Musnah, dah habis dah, kita tak ada bukti dah, ya. Wa ma zalamnahum, Allah kata kami tidak pernah menzalimi mereka. Allah tak pernah zalim kepada kaum Nabi Nuh, kaum Ad, kaum Samud, kaum Nabi Ibrahim, ya. Ahlu Madian, Allah tak pernah buat zalim pada mereka. Walakin, akan tetapi, zalamu anfusahum, ya, akan tetapi mereka sendirilah yang menzalimi diri mereka, ya. Kaum-kaum tu yang zalim, kerana Allah dah tunjuk dua-dua jalan. Allah dah hantar Nabi dan Rasul sebagai guide, ya. Bila Nabi dan Rasul datang, mereka jadi pemberi berita gembira, bagi tahu ini jalan kebenaran, syurga, ini jalan kesesatan, neraka, dah bagi tahu dah, ya. Dah bagi tahu dua-dua, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, kami ilhamkan kepada manusia jalan yang baik dan jalan yang salah, ya. Terserah manusia lah nak ambil yang mana, ya. Jadi oleh kerana itu mereka yang menzalimi diri mereka. Fama aghnat anhum alihatuhum, ya. Fama aghnat anhum alihatuhum. Masalah bahasa Arab ni tuan-tuan, dia punya pelaku dia duduk di belakang, ya. Ustaz dah sebut selalu bahasa Melayu, Ahmad pergi ke pasar, itu bahasa Melayu punya bentuk, ya. Kita panggil apa kita panggil, ya, subjek dan predikat. Ahmad tu subjek, pergi ke pasar predikat, kan, cerita dia. Siapa yang pergi? Ahmad. Apa yang dia buat? Pergi ke pasar, ya. Ahmad pergi ke pasar. Dalam bahasa Arab dia tak letak Ahmad pergi pasar, ya. Dalam bahasa Arab pergi ke pasar Ahmad duduk belakang, ya, ataupun pergi Ahmad ke pasar, ya. Jadi maknanya Ahmad tu boleh duduk di beginning of the sentence, ataupun in the middle of the sentence, ataupun at the end, boleh, ya. Dan Quran biasa macam tu. Biasanya Quran mendahulukan perbuatan, bukan siapa yang buat, ya. Yang penting, ya, perbuatan. Macam kita tengok accident lah tuan-tuan, ya. Ustaz tengok baru ni ada video, ya, dia tunjuk di Germany lah, ya. Jadi tuan-tuan yang biasa pergi Germany mungkin tahulah, ya. Jadi bila ada accident, kalau ada orang berhenti ambil gambar, ya, polis akan tahan orang tu, kena saman orang tu, ya. Dia kata nak ambil gambar, ambil, ya. Tapi dah kena saman, ya. Tak tahu berapa euro kena saman, ya. Jadi orang dah tak berani nak ambil gambar dah, ya. Nak tolong boleh, tapi nak ambil gambar jangan, ya. Kemudian kita viralkan pula, dan kita menyebabkan keluarga si mati, ya, atau orang yang cedera tu rasa sedih, ya. Patutnya kita tak payah cerita lah, ya. Nak ambil pengajaran boleh, tapi tak payahlah tunjuk gambar orang tu, ya. Orang tu terkeluar mata, hidung tanggal, telinga tanggal, takkan kita nak tunjuk gambar-gambar macam tu, nak buat apa, ya. Pengajaran dia boleh lah, ya. Tapi pasal apa kita nak dedahkan yang macam tu? Jadi bila berlaku accident, biasa apa benda yang pertama kita nak tanya, ya? Apa berlaku bila kita tengok orang ramai-ramai, ya. Kita datang masjid, kita tengok dekat kawasan parking tu orang ramai-ramai, apa soalan pertama yang kita tanya? Kita mesti tanya apa yang berlaku, what is happening, mesti soalan pertama, ya. Kita takkan kata siapa yang kena, bukan, kita takkan tanya siapa yang kena, kita akan tanya apa yang berlaku. Maknanya dia punya verb tu yang paling penting, dia punya event tu, insiden tu yang paling penting. Lepas tu baru kita tanya siapa yang terlibat, ya. Quran sama. Sebab tu Quran sebut apa? Fama aghnat anhum alihatuhum. Cerita alihah tu plural form untuk ilah, maknanya Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, berhala, ya. Jadi Allah kata fama aghnat anhum alihatuhum, berhala-berhala yang mereka sembah tu, allati yad'una min dunillah, selain daripada Allah, ma aghnat anhum, tidak memberi manfaat, min syai'in, walaupun sedikit. Tapi cuba tuan-tuan tengok ayatnya, ya. Kalau kita tengok daripada mata kasar orang Melayu, tuan terbalik ayat tu, ya. Fama aghnat anhum, famaka ma, tidaklah, aghnat anhum, ya, tidaklah memberi faedah. Patutnya fama aghnat anhum min syai'in. Min syai'in tu duduk kat bawah,
Ya, min syai'in tu makna sedikit pun, tidak memberi manfaat walaupun sedikit. Patutnya walaupun sedikit tu duduk kat atas lepas anhum tu, tapi tak, Allah tak buat macam tu. Ya. Jadi alihatuhum patutnya duduk depan. Ya. Jadi alihatuhum fama aghnat anhum, patutnya senang nak faham. Tak, kerana ini kaedah dalam bahasa Arab. Bahasa Arab bukan macam bahasa Melayu, tuan-tuan. Sebab tu kadang-kadang kita pening nak memahami. Jadi tak ada pilihan, tuan-tuan kena belajar juga bahasa Arab. Ya, kena belajar juga. Jangan fikir umur, tuan-tuan. Tak boleh ustaz, saya umur 60 ustaz, tak boleh belajar. Tuan-tuan kenal tak? Ya, apa ni, doktor bedah, surgeon daripada Perancis, ya, Maurice Bucaille. Ya, mungkin ustaz sebut salah lah, ya, tapi ustaz dengar orang kata macam tu, Maurice Bucaille lah, ya. Siapa dia? Dia yang telah diberikan kepercayaan untuk buat postmortem kepada siapa, tuan-tuan? Kepada Ramses II, kepada Marine Petah. Dialah yang dedahkan siapa yang tenggelam dalam tasik besar tu, ya, ataupun tuan-tuan percaya dalam Laut Merah, ya. Dialah yang buat postmortem, kerana mumia tu dah ditemui di mana? Di Valley of the King. Ya, Valley of the Kings tu duduk dekat Luxor di Egypt. Ya. Jadi oleh kerana tu, siapa yang ikut ustaz pergi Egypt, ya, hari tu tahulah, ya, macam mana keadaan dia, kita tengok, ya. Keadaan dia memang semua tu dikebumikan, ada dalam chamber dia, ada lebih pada 70, ya, ada chambers dia. Jadi mereka tu dikeluarkan dan dibuat postmortem sebab nak tentukan yang mana satu yang badan dia mengandungi banyak garam. Tapi of course, ya, mummification process memang pakai garam, tuan-tuan. Mummification process, ya, sebab garam ni kan bahan pengawet, betul kan? Semua orang, ya, memang cari apa kita panggil garam untuk awet, ya, makanan dan tubuh manusia. Tetapi yang ada pada Firaun yang tenggelam dalam Laut Merah, ataupun ikut kajian Maurice Bucaille di The Great Bitter Lakes. Great Bitter Lake tu di Mesir juga, ya, besar, luas, dan kawasan tu tasik air masin. Jadi yang menemuinya tu, bila dia buat postmortem, dia dapati kandungan garam paling banyak, ya. Dan garam yang ditemui itu bukan garam biasa saja, mana garam laut, ya. Sebab garam ada dua jenis, ada garam bukit, ada garam laut, ya. Jadi nampak ada perbezaan, ya. Kerana apa? Kerana dialah yang lemas, ya. Itu medical doctor tanya doktor lagi tahulah, ya. Tapi secara umum dibuktikan, ya, oleh Maurice Bucaille, doktor pakar tadi, bahawasanya Marine Petah itulah yang tenggelam, bukan Ramses II. Sebab Ramses II bapa angkat Nabi Musa, dia meninggal 10 tahun sebelum peristiwa tenggelam tu berlaku, ya. Sebab tu Ramses II, bila kita buat bukan kita lah, Maurice Bucaille lah buat, ya, bila dia buat postmortem tak jumpa kesan garam tadi, ya, kesan garam laut dah maksudnya, ya. Jadi dalam tubuh dia dah tentulah ada kandungan garam, sebab mummification process tu memang pakai garam, tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tengok The Mummy Return lah, tuan-tuan kalau tengok The Mummy Return tahulah. Tapi kalau tuan-tuan tak tengok, tuan-tuan tak dapat idea dia, ya. Kena tengok, tuan-tuan, walaupun jadi AJK Masjid, AJK Seram, kena tengok, ya. Kalau tidak, tuan-tuan tak dapat idea, ya. Jadi tuan-tuan tak pernah pergi ke tempat proses dia, ya, mummification process tu. Jadi kalau tuan-tuan pergi ke Cairo Museum lah, so dia akan tunjuk lah macam mana dia buat, ya, macam mana dia buang dia punya kita panggil, ya, organ-organ penting dalam badan, dia letak dalam jar, ya. Kemudian apa dia buat pada proses tubuh tu, dia ada proses dia, ya. Kecuali tuan-tuan tengok History Channel memang tunjuk, ya, tapi bukan selalu ada, kadang-kadang tunjuk, kadang-kadang tak, ya. Tengoklah, ya. Jadi oleh kerana tu, itulah konsep dia, ya. Baru kita faham siapa yang buat pembedahan tu. Yang buatnya Maurice Bucaille. Pada masa tu dia belum Muslim, malah ada yang kata dia tak Muslim sampai sekarang, cuma dia cenderung pada Islam, tu saja, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah pada dia, ya. Dia pernah datang ke Malaysia beberapa kali, Dr. Maurice Bucaille, ya. Jadi dia, ya, ketika nak menulis cerita kita panggil, ya, Bible, Quran and Science, ya, bila kita panggil umurnya 52 tahun baru nak belajar alif bata, ya. Kita belajar alif bata sejak kecil, ya. Baca Quran pandai dah, tajwid tahu, makhraj okey, ya. Tambah sikit je lagi belajar bahasa Arab untuk memahami Quran, itu aja, ya. Maurice Bucaille mula daripada alif bata umur 52, tuan-tuan. Baru 52 baru nak belajar qiraati, iqra, tuan-tuan, ya. Cuba tuan-tuan bayang, tapi dia lalui juga. So tak ada alasan untuk kita kata kita panggil, ya, kita tak mau belajar. Sebab apa? Sebab Quran ni semua orang kena belajar, ya.
Tak peduli tuan-tuan engineer, tuan-tuan medical doctor, ya, tuan-tuan chartered accountant, tuan-tuan profesor universiti, tuan-tuan businessman, tak peduli tuan-tuan. Semua orang kena baca Quran dan kena usaha untuk memahami. Ya, sebab semua kita Muslim. Ya, tuan-tuan jangan ingat ustaz saja yang kena belajar Arabik, ya. Sama tuan-tuan. Orang lain pun kena juga. Cuma level lah. Mungkin ustaz tu, ya, dia belajar level yang tinggi lah sikit, ya. Dia belajar level PhD lah atau level masters. Ya, tapi tuan-tuan mulalah dengan sertifikat dulu. Sertifikat, kemudian naik sikit diploma, ya, advance diploma. Okeylah tuan-tuan. At least bila kita baca tu kita faham, ya. Nanti kita dapat penghayatan. Bila imam tarawih baca panjang pun tuan-tuan tak terasa. Sebab apa? Sebab tuan-tuan menghayati. Tuan-tuan tahu, oh ini cerita surah Hud ni. Ya. Kalau imam tu baca, kita kata, ini cerita Nabi Syuaib. Jadi kita tahu cerita dia satu-satu, ya. Jadi dia akan menambahkan khusyuk kita dalam solat. Okey tuan-tuan, ya. Jadi balik pada ayat yang ke-101, ya. Tuhan-tuhan mereka itu apa yang berlaku? Tuhan-tuhan itu tidak memberi manfaat min syai'in, walaupun sedikit. Tak ada tuan-tuan. Nak buat apa? Tuhan tu boleh dengar, tak boleh. Ada telinga, tak boleh dengar. Ada mata, tak boleh tengok. Ada mulut, tak boleh bercakap. Ya. Sebab itu Nabi Ibrahim apabila dia musnahkan semua patung berhala kan, kemudian dia tinggalkan berhala yang paling besar, ya, bapak pada berhala tu lah, dia pun ambil kapak dia digantung pada leher berhala yang paling besar tadi. Bila bapak saudara dia, ya, bapak angkat dia tanya, dia kata, siapa yang buat ni? Man fa'ala hazah? Siapa yang buat? Ibrahim kata, pergi tanyalah berhala yang besar tu, ya. Bapak angkat dia atau bapak saudara dia kata, ya, macam mana nak tanya? Dia bukan boleh bercakap, dia bukan boleh mendengar, ya. Ibrahim kata, oh selama ni yang kau sembah tu pasal apa? Ya, nampak tak tuan-tuan? Dah tak boleh dengar, tak boleh cakap, tak boleh apa, yang kita pergi minta ke dia, ya. Jadi maknanya Nabi Ibrahim ajak, ya, masyarakat dia supaya berfikir. Cuba bayang, yang kita sembah tu tak boleh bagi manfaat, ya, tak boleh bercakap, tak boleh dengar, tak boleh tengok, tak boleh apa. Pasal apa kita nak sembah dia? Maknanya dia bukan Tuhan. Takkan Tuhan begitu. Tuhan kan maha mendengar, maha melihat, ya, maha berkata-kata, ya, maha memberi rezeki. Allah ni semua maha semua Allah, tuan-tuan. Ya. Jadi oleh kerana tu tak sesuailah berhala tu untuk disembah. Dia tak ada bagi manfaat. Ya, tak ada bagi manfaat apa-apa, ya, rugi tuan-tuan. Lamma jaa amru rabbika, ketika mana, ya, datang ketetapan daripada Tuhan, amru rabbika. Kita jumpa banyak kali ni, amru rabbika, perintah, ketetapan, ya, ataupun siksaan daripada Tuhan. Wa ma zaduhum, ya. Jadi bila mereka sembah berhala ni, apa yang mereka dapat? Wa ma zaduhum, tidak ada yang memberi nilai tambah kepada mereka, ya, ghaira tatbib, selain daripada kebinasaan. Rugi je tuan-tuan. Dunia pun rugi, akhirat pun rugi. Ya, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran. Orang Melayu kata. Ya, dua-dua tak dapat. Ya. Apa kita panggil? Balik pulau bayang lepas. Dunia terpulau, akhirat terlepas, tuan-tuan. Ya, dua-dua tak dapat. Ya. Orang bayang lepas jangan marah pula, ya. Buat contoh saja, ya. Itu dia punya pembayang dia, ya. Balik pulau bayang lepas, dunia terpulau, akhirat terlepas. Jangan, kita tak nak dua-dua. Tak mau yang dikendong, ya, yang dikejar tak dapat, yang dikendong berciciran tak mau. Kita nak dua-dua. Ya, yang dikendong pun dapat, yang dikejar pun dapat, tuan-tuan. Ya. Kita nak untung dunia dan untung akhirat, ya. Okey, ya, itu ayat 101. Ayat 102, ya. Wa kadzalika akhzu rabbika, yang demikian itu, ya, akhzu rabbika. Apa akhzu rabbika? Siksaan. Tadi amru rabbika, ini akhzu rabbika. Tuan-tuan tengok pattern dia, ya. Jadi kalau amru rabbika makna ketetapan, ya, keputusan. Boleh juga makna siksaan. Tapi kalau akhzu, ini memang siksaan. Iza akhazal qura, ketika mana Allah telah menyeksa penduduk negeri. Bukan negeri itu yang Allah seksa, penduduk dia, ya, penduduk dia, ya. Bila kita kata negeri tak bersalah, yang bersalah penduduknya. Dan pada ketika itu, ketika Allah datangkan azab, wahiya zalimatun, penduduk negeri itu sedang buat zalim. Ketika mereka buat zalim, sebagai contoh, ya, masyarakat kaum Lut, kaum Sadom tu, ya, mereka sedang melakukan aktiviti seks songsang, ya, homosexuality. Mereka ni pengamal kepada perbuatan homoseks tadi. Pada ketika itulah Allah datangkan azab, ya.
inna akhzahu alimun syadid, sesungguhnya siksaan Allah itu alimun, sangat pedih, ya, sangat pedih, ya, dan syadidun, sangat hebat. Sebab Allah kalau datang ke azab memang, ya, orang Melayu kata kau-kau, tuan-tuan, memang hebat-hebat lah, ya, memang habis. Ini dulu, zaman sekarang tak. Dulu kalau banjir seluruh dunia banjir, ya. Tapi zaman kita sekarang ni sikit-sikit, ya. Banjir di Pahang, di Kelantan, Selangor tak banjir. Banjir di Pulau Pinang, Perak tak banjir. Maksud dia macam tu, sikit-sikit je, ya. Skalanya kecil. Kalau dulu skala paling besar, semua tempat banjir. Tak ada tempat nak lari. Kita dah baca cerita Nabi Nuh dengan anak dia, ya. Sebelum ni kita dah baca ayat 41, 42 sampai 47, 48 kita dah baca dalam surah yang sama, ya. Inna fi zalika laayatan liman khafa azabal akhirah. Jadi Allah kata, bila Allah datangkan semua tu, sesungguhnya pada kejadian tersebut adalah pelajaran. Allah nak suruh kita belajar supaya kita tidak mengulangi kesalahan yang sama, ya. Jangan ulang benda yang sama. Do not repeat the same mistake over and over again, ya. Kita dah tahu depan kita tu ada apa? Ada lubang, takkan kita masuk juga lubang yang sama, ya. Sebab tu orang Melayu kata pisang takkan berbuah dua kali. Dah salah sekali cukup lah, kita dah belajar, ya. Jadi apa kita panggil, sebagai contoh orang perempuan lah biasa, ya, masa dia kahwin pertama kali tu, dia kahwin dengan yang sebaya dengan dia, sama-sama belajar, ya, kat universiti, mungkin senior dia setahun, ya. Tapi setelah orang tu kecewakan dia tahu dah tak boleh cari yang muda, kena cari yang senior, tuan-tuan, ya. Contoh je, ya. Sebab apa? Sebab dia dah belajar daripada pengalaman, ya. Dia nak cari yang apa kita panggil, yang lebih berumur. Sebab apa, ya? Sebab yang ni tak ambil kesempatan, ya. Tapi kalau yang muda-muda, ya, nak ambil kesempatan aja, ya. Duit kita, duit dia, duit kita pun duit dia juga. Tak boleh, mana boleh macam tu, ya. Kalau yang dengan senior ni, ya, duit you lah, duit I pun duit you juga, ya. Jadi kan seronok dan senang, ya. Sebab apa? Sebab dia belajar daripada pengalaman, ya. Jadi dalam hadis, ya, Nabi sebut apa ni, la yuldarul mu'min min juhrin marrataini. La yuldarul mu'min, seorang mukmin real, autentik mukmin, ya, apa berlaku pada dia? La yuldar, dia tidak akan disengat, min juhrin, from the same lubang, ya, from the same hole, ya, lubang yang sama, marrataini, 2 times. Dia tidak akan disengat 2 kali, kerana dia tahu kat situ ada apa? Ada kalajengking. Takkan dia pergi suruh tangan dia kat situ lagi, ya. Maknanya kita tak akan buat kesalahan yang sama. Orang Islam adalah orang yang tidak jatuh, ya, 2 kali, tuan-tuan. Sekali kita belajar daripada kesalahan. Kita dah tahu dah, ya. Jadi kita belajar daripada kesalahan. Kita improvise, ya. Kita baiki, tuan-tuan, ya. Dalam hidup kena macam tu. Jadi apa yang Allah bagi ni adalah laayatan, adalah satu pelajaran, liman khafa, kepada sesiapa yang takut akan azab al-akhirah. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita sama-sama takut azab akhirat, maka kita kena berubah. Jangan buat benda yang sama, ya, seperti mana yang telah dibuat oleh 7 umat yang kita dah sebut sebelum ni, tuan-tuan. Zalika yaumun majmu'un lahun nas, ya. Jadi hari di mana manusia akan dikumpulkan, ini dipanggil yaumul mahsyar. Hari apa? Hari day of judgment, the day of judgment, ya. Yaumuddin, yaumul mahsyar, manusia dikumpulkan. Wazalika yaumun masyhud, itu juga hari di mana manusia akan disaksikan. Apa yang kita buat semua akan dipancarkan balik, ya. Ada recording dia, tuan-tuan, ya. Macam apa ni, Haji Yaakob record ustaz ni, ya. Bila-bila masa kita nak dengar, kita boleh tengok balik, ya. Yang Allah punya, itu pasti canggih, tuan-tuan, ya. Jadi kalau dalam apa ni video nanti bila ditayang, semua muka-muka kita yang hadir ni semua ada, seorang-seorang dipancarkan, ya. Siapa yang pay attention, siapa yang tertidur, siapa yang menguap, siapa yang, semua ada, tuan-tuan, ya. Mana kita nak lari? Tak boleh lari, ya. Sebab kalau kamera kita satu kamera, ya, terpaksa pakai banyak kamera. Allah tak ada masalah, semua dalam pengetahuan Allah, ya. Daripada belakang, daripada depan, daripada atas, daripada bawah, ya. Semua view ada, helikopter view ada, ya. Kemudian submarine view ada, ya. Depan ada, front view, ya. Semua ada, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab Allah Maha tahu. Tidak ada benda yang terlepas daripada pengetahuan Allah. Kemudian wama nuakhiruhu, kami tidak akan tunda, ya. Maksudnya
kiamat pun Allah tidak akan tunda. Kiamat ada dua ya. Satu kiamat besar. Kiamat besar tu betul-betul kiamat lah. Satu lagi ialah kiamat kecil. Kiamat kecil tu apa tuan-tuan? Kematian ya. Jadi Allah tidak akan tunda. Kita tak boleh nego dengan malaikat malakul maut, tak boleh. Dia datang, kita kata bagilah dalam 2 minggu lagi, tolonglah ya. Dia kata saya nak sedekah ya, tolonglah. Tak, dia kata 2 minggu tak boleh, lama sangat. 2 hari lah, 2 hari. 2 hari pun tak boleh. 2 jam tak boleh. 2 minit tak boleh tuan-tuan. Kerana Allah kata ya, wa ma nuakhiruhu illa li ajalin ma'dud. Ya. Tidak kami tunda kematian dia, tidak kami tunda bila kiamat tu akan berlaku, melainkan ya, mengikut waktu ajal yang telah ma'dud, yang telah dikira, maknanya yang telah ditentukan oleh Allah. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih. Pada hari yaumul mahsyar nanti ya, pada the day of judgment ya, itu hari di mana tidak ada manusia yang boleh bercakap illa biiznih, melainkan dengan izin Allah ya. Kita kena tunggulah, bila ditanya baru jawab, kalau tidak tak boleh ya. Quran kan sebut ya, la yatakallamuna illa man azina lahur rahman ya. Biasa kita dengar pada hari tersebut tidak ada manusia yang boleh bercakap, melainkan kalau Allah suruh dia bercakap ya. Kalau tak, maka diam aja. Semua manusia takut. Macam kita buat salah, macam tuan-tuan lah ya, nak balik kampung nak cepat ya. Jadi tengok queue panjang sangat, tuan-tuan pun masuk emergency lane, potong emergency lane ataupun potong double line. Tiba-tiba tengok kat depan ada JPJ tuan-tuan ya. JPJ pun tahan. Bila tahan, tuan-tuan berhenti ya. Dia tanya, Assalamualaikum, baik je tuan-tuan ya. Kalau tidak sombong ya. Assalamualaikum, Waalaikumsalam Datuk ya, minta maaf lah saya salah ya. Kita mengaku. Orang salah dia macam tu tuan, mesti tunduk. Orang salah cuba tengok, tunduk aja. Cuba dia tak salah, macam tu ya. Manusia dia macam tu ya. Dia kata saya salah, saya tahu saya salah, tolonglah ya, nak cepat balik ni, dia kata ya. Semua orang nak cepat balik, pasal apa ya? Nanti dia akan create cerita-cerita tipu tuan-tuan. Ada made up story, dia kata mak mentua saya tak sihat, dia kata dah mula dah tuan-tuan ya. Dia kata duduk kat mana, kampung mana ya. Dia kata kampung, saya pun orang situ, dia kata ya. Mak mentua awak fulan bin fulan, dia kata ya. Setakat saya tahu dia sihat ya, tak sakit pun. Macam mana kita nak kena tutup lubang? Sebab sekali kita buat penipuan, kita kena tutup ya, buka lubang lain, tutup lubang, buka lain, tutup, macam tu tuan-tuan ya. Jadi oleh kerana itu memang standard dia tuan-tuan ya. Jadi jangan ya. Kerana apa? Kerana manusia bila salah dia akan tunduk ya. Jadi oleh kerana itu kita tidak boleh bercakap pada masa itu ya. Maknanya melainkan Allah suruh. Faminhum syaqiyun wa sa'idun. Dan Allah kata pada hari tersebut ada manusia yang syaqi, yang sengsara, yang derita, wa sa'idun, ada yang bahagia. Siapa yang bekal dia banyak, untunglah ya. Tapi siapa yang bekalannya kurang, maka sengsara dia tuan-tuan. Fa ammal ladzina syaqu ya, maka adapun orang-orang yang sengsara, fa finnar ya, akhirnya mereka masuk dalam neraka, wal yazubillah. Lahum fiha rafi ya, walahum fiha zafirun wa syahiqun. Jadi orang yang celaka tadi, yang sengsara, bila masuk dalam neraka, nak bernafas pun susah tuan-tuan, bernafas pun sedih ya. Zafir itu keluarkan nafas ya, syahid tarik nafas ya, hembus nafas tarik nafas, hembus nafas tarik. Itu pun dalam keadaan Allahu Akbar, merintih ya. Nak ambil nafas pun tak semangat ya. Sebab apa? Sebab suasana neraka, cuba kita bayang, dengan apinya, dengan asapnya, dengan busuknya, dengan semua ada tuan-tuan ya. Macam kita lah, bila kita masuk tempat yang tak selesa macam mana ya, tandas awam macam tu ya. Kalau yang ada dia punya pekerja, tak apalah, bersih ya. Ini yang tak ada pekerja tuan-tuan, dah 2 minggu pekerja dia sakit, kita pun masuk macam mana keadaan dia, tutup hidung lah ya, tak mampu dah tuan-tuan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, di dalam neraka, madamatis samawati wal ard ya, selama mana langit dan bumi itu masih ada. Ini gaya bahasa je lah ya, gaya bahasa je. Selama mana langit dan bumi itu ada, selama itulah mereka akan kekal. Dia nak tunjukkan mereka kekal di dalamnya, sebab disebut khalidina fiha, mereka kekal di dalam neraka ya. Illa ma syaa rabbuka, melainkan ya apa yang Allah kehendaki. Kalau Allah kata bebas, bebaslah ya. Kita mengharap rahmat Allah ya. Macam di penjara lah tuan-tuan, dia patutnya kena 10 tahun, tapi dia berkelakuan baik kan, dia berkelakuan baik. Bila berkelakuan baik 7 tahun ya, pihak apa kita panggil mahkamah
dapat laporan daripada pihak penjara, ya, dia berkelakuan baik, dia jadi imam pula di penjara, tuan-tuan, ya, dia mengaji pula, tuan-tuan, ya, dia banyak mengaji, dia mengajar apa semua sebagainya, akhlaknya baik, ya, jadi pihak penjara pun bawa kes tu, maka mahkamah kata macam ni lah, sebab awak berkelakuan baik, patutnya 10 tahun, kita bagi diskaun 7 tahun aja. Itu manusia punya hukum, tuan-tuan. Allah, oh, lebih hebat lah, tuan-tuan, ya. Jadi kalau Allah nak lepaskan, anytime, ya. Sebab itu segala benda baik dalam dunia ni kita kena buat, tuan-tuan, walaupun kecil, ya, walaupun kecil, kita kata, ya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang yang kecil itulah yang Allah pandang. Sebab tu bila kita datang solat, tuan-tuan datang tarawih kan, tuan-tuan datang lambat, ya, walaupun tuan-tuan tak sempat rukuk bersama imam, ya, kalau tuan-tuan Allahu Akbar, kalau sempat rukuk, tuan-tuan dapat rakaat tersebut, ya. Tapi kadang-kadang bila kita rasa tak sempat, imam tu sujud, kita tunggu je, ya, kita update status pula dulu, tuan-tuan, ya, kita pun tulis imam sedang sujud, kita kata, ya. Jadi kalau air masuk pun tak dapat rakaat, tu biar dulu, ya. Bila imam tu Allahu Akbar, baru kita Allahu Akbar, ya. Sebenarnya para ulama sebut, di mana pun kita sempat, kita masuk aja. Kalau kita sempat rukuk, rukuk. Kalau kita tak sempat rukuk, kita sempat sujud, kita sujud. Kerana apa, tuan-tuan? Walaupun rakaat itu tidak dikira, tapi kemungkinan itulah sujud yang Allah betul-betul appreciate apa yang kita buat, ya. Macam kita makan sama, tuan-tuan. Bila kita makan, ya, ini orang tua-tua, orang kampung ajalah, datuk nenek kita, kalau jatuh nasi sebiji pun, tuan-tuan, ya, sebutir pun, kalau dia tak kotor, masih bersih, ambil makan, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kita tak tahu, mungkin keberkatan terletak pada sebiji nasi yang tercampak keluar tu. Yang dalam ni, ya, berkat juga, tapi yang paling berkat di luar tu. Sebab itu dalam dunia kita jangan kesampingkan benda-benda kecil, tuan-tuan. Do not belittle, ya, apa ni, tiny little things, ya. Kadang-kadang benda-benda yang tiny little things itulah, ya, yang Allah pandang kita, tuan-tuan. Sebab tu jangan kesampingkan, ya. Dalam hadis sebut la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, hadis Imam Tirmizi, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an, jangan kamu pandang rendah, ya, benda baik, ya, walaupun dia kecil, jangan pandang rendah. La tahqiranna, do not belittle, ya, jangan pandang rendah, jangan kesampingkan minal ma'ruf fi syai'an, sesuatu yang baik walaupun kecil, ya. Walau antalqa, ya, walaupun kamu bertemu dengan akhaka, dengan saudaramu, biwajhin talqin, maknanya kalau jumpa dengan kawan, senyum, tuan-tuan. Kita tak boleh nak bagi duit, kita bagi senyuman, contoh. Tapi kalau ada tabung tu, tuan-tuan jangan bagi senyuman pula. Kan kejap lagi tabung lalu kan, tabung lalu kita pun ya, kita kata itu tak betul, salah tempat, tuan-tuan. Ini jumpa kawan, ya, senyum tu pun boleh pahala, tuan-tuan, ya. Kita bagi orang wajah ceria macam mana, ya. Jadi macam tuan-tuan lah yang jadi medical doctor kan, ya, bila pesakit datang, kita punya cara bercakap, manis muka kita pun menghilangkan separuh penyakit orang tu dah, tuan-tuan, ya. Lega dia datang lega. Tapi kalau dengan kita muka, dia kata awak lagi, tak ada orang lain ke, ya. Kalau macam itu macam mana? Cuba tuan-tuan bayang, ya. Kawan tak sakit pun jadi sakit, tuan-tuan. Ya. Tapi kalau kita dengan cara kita, tak ada ni, tak ada apa, sikit je ni, ya. Cuba tengok Nabi aja, kita pergi jumpa orang sakit kan, kita pun pegang dia, sebab sunnah dia pegang orang sakit. Kalau sakit tu tak merebak lah, ya. Tapi kalau sakit tu berjangkit, jangan pegang pula, ya. Tengok daripada luar cermin je lah kan, ya. Tapi kalau tak berjangkit, kita pergi pegang tangan dia, ya. Oh, kita rasa panas dah, kita kata oh, apa ni, tak ada apa ni, sikit je ni, Allah nak ampunkan dosa. Kita macam tu, tuan-tuan. Islam ajar kita macam tu. Kita pegang dia kan, ya. Kita kata ni Allah nak ampunkan dosa ni, mudah-mudahan baik. Kawan saya pun macam ni juga, ya. Dalam seminggu alhamdulillah sembuh, ya. Ni sempat raya ni, sempat balik kampung. Kita bagi harapan pada dia, tuan-tuan. Sebab Islam ni kita sentiasa bagi harapan pada orang, ya. Tapi kalau kita datang, tuan-tuan, kita pegang, saya kawan saya macam ni lah, dia kata 2 Jumaat jalan, dia kata, ya. Kawan pun terus, ya, terus tekanan darah naik, tuan-tuan, ya. Maknanya Islam ajar kita, ya, kita apa kita panggil, kita kena menyantuni mereka, ya. Kita kena cakap benda-benda baik, insya-Allah ini, ya, ini ujian Allah, insya-Allah sebagai kafarah kena sebut, jangan ujian saja, ya. Sebab kalau kita kata ujian je, dia kata awak tak kena tak apalah, ya. Bolehlah cakap macam tu, ya, ni saya yang menanggung, ya. Kita pun kata berat, ya, mata memandang memanglah lebih berat bahu yang memikul, betul, ya. Tetapi macam tadilah, ya, Allah nak ampun dosa. Oh, dia kata awak ingat awak AJK masjid, awak banyak pahala lah.
saya tak datang masjid saya banyak dosa, bukan macam tu. Ya, sebab kadang-kadang dia menjawab, pandai menjawab tuan-tuan. Ya, pasal dia pun apa ni, apa kita panggil, ya, apa dulu legal student juga tuan-tuan, ya, cuma dia tak graduate je, ya. Itu saja. Lawyer buruk lah kita panggil. Ya, tak graduate, ya. Jadi oleh kerana tu Islam ajar kita kena bagi wajah yang manis, ya. Walaupun benda tu kecil, tapi jangan pandang hina. Kerana apa? Kerana mungkin yang itulah yang Allah paling suka. Ada benda-benda kecil tuan-tuan. Ya, kalau ustaz nak sebut contoh banyak tuan-tuan, tapi takut tak habis lah. Ya, takut nanti ada dia punya apa kita panggil, kena buat apa ni, apa surah Hud, apa kita panggil the movie pula tuan-tuan. Ya, sebab the series dah buat dah, the movie pula. Ya, ada sequel pula nanti. Ya, jadi payah. Jadi kita habiskan dulu. Kalau ada peluang nanti kita sebut lagi. Okey, ya. Kemudian inna rabbaka fa'alun, sesungguhnya Tuhanmu fa'alun, maha melakukan, maha melaksanakan. Allah kalau janji Allah akan buat. Manusia belum tentu, ya. Lima yuridu, bagi apa yang dia kehendaki. Maknanya Allah kalau hendak Allah buat, ya. Allah boleh ampun, Allah boleh maafkan. Wa ammal ladzina su'idu, tadi cerita orang yang sengsara, ini cerita orang yang bahagia pula. Sebab Quran akan bagi dua set tuan-tuan. Satu set yang neraka, satu set syurga. Dia akan bagi dua-dua supaya manusia boleh pilih mana yang hendak. Adapun orang-orang yang dibahagiakan, fafil jannah, mereka berada dalam syurga, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Bahasanya sama macam atas tadi. Madamatis samawati wal ardi illa ma syaa rabbuka. Selama mana ada langit dan bumi, selama itulah, ya, selama itulah mereka akan kekal dalam syurga. Macam orang tadi juga, ya. Jadi ada sebagian ulama kata apabila bumi dan langit yang ada sekarang dihancurkan ketika kiamat, Allah akan buat bumi yang lain. Betul tuan-tuan? Allah akan buat mahsyar. Ya. Sebab tu mahsyar dekat mana? Tuan-tuan yang dah pergi dengan ustaz ke Palestin tahu. Mahsyar adalah di Baitul Maqdis tuan-tuan. Itu hadis Imam Tirmizi, hadis sahih tuan-tuan. Ya. Sebab tu Nabi kata nanti apabila berlaku kiamat, Allah akan buat dunia baru, bumi baru. Ya, maknanya Allah akan buat bumi baru, Allah akan buat langit baru. Ini bukti dia tuan-tuan, ya. Dan langit tu macam mana? Wallahu alam, kita tak tahu. Adakah sama dengan langit yang ada sekarang? Kita tak tahu, ya. Buminya bagaimana? Yang pasti mahsyar itu luas, ya. Kerana semua manusia daripada zaman Tok Adam sampailah hari kiamat semua dikumpulkan di tempat yang sama. Orang Melayu panggil padang mahsyar. Padang kecil tuan-tuan. Ya, ini besar lagi pada padang ni, tak tahu apalah, dataran apa, ya. Jadi selama mana ada langit dan bumi, selama itulah, ya, orang itu akan kekal dalam syurga, ya. Ata'an, ya, ata'an ghaira majzus, sebagai pemberian anugerah daripada Allah yang tidak akan putus-putus. Nikmat dalam syurga tak putus, ya. Siksaan dalam neraka sama, tak putus tuan-tuan. Sebab tu orang yang masuk neraka, ya, nak kata hidup pun tidak, nak kata mati pun tidak. Ya, la yamutu wala yahya, la yahya wala yamut, hidup pun tak, mati pun tidak. Ya. Jadi makan bukan mengenyangkan, makin pecah perut dia tuan-tuan. Sebab, ya, daripada pokok zakum, waliyazubillah. Cuba tuan-tuan bayang, tak boleh bayang tuan-tuan, sebab itu benda yang di luar kemampuan manusia untuk membayangkan. Fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula, fala taku fi miryatin, maka janganlah engkau jadi orang yang ragu-ragu, ya, mimma ya'budu haula, jadi apa yang mereka sembah, ya. Jadi Allah bagi peringatan kepada Nabi Muhammad, jangan kamu ragu-ragu tentang apa yang mereka sembah, ya. Yang mereka sembah itu berhala lah. Berhala itu tak ada manfaat, tak ada, walaupun sedikit tak ada manfaat tuan-tuan, ya. Kerana ia tidak boleh memberikan apa-apa mudarat, tak boleh memberi manfaat, kerana dia bukan Tuhan, ya. Itu Tuhan yang diada-adakan. Ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qablu, ya. Kerana yang mereka sembah itu hanya mereka ikut yang datuk nenek moyang mereka buat. Macam kita lah tuan-tuan, ya. Dulu ialah kita kata zaman sebelum kita mengaji ni, ya, banyak benda-benda yang tak betul yang kita buat sebab kita tak tahu. Ya, dulu kalau kat kampung ustaz dulu, ya, zaman-zaman dulu masuk je bulan Safar ada mandi Safar tuan-tuan. Ya, yang buat mandi Safar tu pun AJK Masjid tuan-tuan. AJK Masjid, ya. Sewa bas Selangor Omnibus tuan-tuan. Selangor Omnibus, ya, sewa, ya. Sewa charter kan, ya. Pergi dua bas, ya. Satu bas orang lelaki, satu bas orang perempuan. Pergi ke Morid, pergi ke apa kita panggil, ya, pergi ke Podikson, ya. Mandilah. Siapa yang mandi apa semua, ya,
maka insya-Allah selamat daripada bala tuan-tuan. Siapa yang tak pergi kena pula. Inilah ya, kita buat program pergi ke murid tak nak pergi, dah kena ya. Kita percaya macam tu. Tapi alhamdulillah ya, setelah 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, ada ustaz-ustaz anak-anak kita pergi mengaji di Mekah, mengaji di Mesir, mengaji di Jordan, balik alhamdulillah. Benda-benda itu khurafat kita tak buat dah tuan-tuan. Ya, jadi alhamdulillah makin baiklah. Ya, masyarakat jadi makin baik ya. Kerana apa? Kerana apa kita panggil, life is a learning process. Ya, it's a continuous learning process. Hidup ni kita belajar tuan-tuan. Ada je benda kita belajar daripada cucu. Ya, kadang-kadang kita tak tahu cerita pun. Ya, tapi cucu balik, cucu ajar kita tuan-tuan. Tapi tuan-tuan jangan nampak tak tahu sangat ya. Kena pandai main drama lah ya. Ustaz nenek pun dulu ajar macam ni lah juga ya. Sebenarnya kita pun tak pernah dengar, baru dengar tuan-tuan. Baru dengar kata ba'diyah isyak tu 4 rakaat, baru dengar. Dulu kita buat 2 rakaat, kita tak tahu ya. Jadi cucu kita beritahu, dia kata nenek pasal apa? Opah lah kita panggil ya. Kalau Perak opah lah. Opah pasal apa? Ba'diyah isyak 2 rakaat ya. Ustazah dekat sekolah saya beritahu ya, ba'diyah isyak 4 rakaat ya. Jadi macam mana kita nak jawab tuan-tuan ya? Kena pandai main drama lah. Selalu nenek buat 4, cuma malam ni nenek buat 2, dia kata ya. Jadi tak apa, biasa nenek buat 4 ya. Bila kita buat 4 pula, kita buat 2 rakaat, lepas tu bagi salam 2 rakaat. Cucu kita tegur lagi. Dia kata nenek pasal apa buat 4 rakaat dengan 2 salam? Ya. Ustazah kat sekolah kata 4 rakaat dengan 1 salam. Ya, ba'diyah isyak, tidak ada tahiyat awal. Masa tu kita dah mati akal dah tuan-tuan, tak boleh jawab dah. Ya, tak boleh pergi dah ya. Maknanya kadang-kadang cucu kita yang mengajar tuan-tuan. Sebab kita dulu kan sekolah orang putih ya. Kita kan Are you sleeping brother John ya. Kita dulu sekolah kita ya. Semua tuan-tuan ketawa. Sama ustaz pun sama juga ya. Anak kita sekarang, cucu kita Al-Asmaul Husna tuan-tuan ya. Baca Nabi tak ada masalah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, laju je dia tuan-tuan. Kita dulu are you sleeping brother John. Kita pun tak tahu who is brother John ya. Siapa brother John tu Haji? Brother John tu gereja punya, ni geng gereja tuan-tuan ya. Brother John tu yang bagi bunyi tu ya. Morning bell is ringing. Kita pun tak tahu tu lagu Kristian tuan-tuan ya. Lagi kuat kita kata ya, tapi kita tak tahu ya. Dia macam tu ceritanya ya. Sebab tu dulu mak bapak tak benarkan anak-anak ya masuk sekolah Kristian, tak boleh ya. Masuk konvent ke kan, masuk Methodist ya, boy girl school tak boleh ya. Malah kalau ada patung tu tak boleh lalu dekat bayang dia pun tak boleh. Kalau matahari pagi ada patung ya, kemudian dia punya yalah, matahari kan daripada timur kan, daripada dia punya bayang sebelah barat, tak boleh lalu kat situ, kena pusing sebelah depan. Sampai peringkat begitu orang Melayu takut tuan-tuan ya. Jadi sebenarnya tak ada apa, biasa je tuan-tuan ya. Kita tengok Saidina Umar masuk gereja ya, jumpa dengan ketua gereja Sopronius, ketua gereja di the old city of Jerusalem, Baitul Maqdis ya. Jumpa bercakap dengan dia ya, dan dia offer Umar untuk solat asar di dalam gereja. Umar tak nak, bukan kerana tak boleh. Umar kata sembahyangnya sah, tetapi aku tidak mahu nanti golongan ekstrim ya. Apa mereka buat tuan-tuan? Mereka akan convert gereja ini menjadi masjid. Sebab itu sampai sekarang gereja tu The Holy Sepulchre sampai sekarang ada tuan-tuan. Depan pada The Holy Sepulchre ada apa? Masjid Umar, Masjid Sayyidina Umar, sampai sekarang ada tuan-tuan, facing each other tuan-tuan ya. Sebab itu kita kadang terlalu takut ya. Cuba tengok kita kata di Indonesia kan ya, Masjid Istiqlal di Jakarta tuan-tuan, besar tuan-tuan ya, jauh besar daripada masjid kita lagi. Betul-betul depan tu ada apa? Ada gereja pun besar tuan-tuan. Tapi Masjid Istiqlal ya, kita tengok kalau masa berbuka puasa dia invite semua orang datang buka tuan-tuan ya. Dia invite every single person ya, no matter whether you are Christian, you are Hindu ya, tak peduli tuan-tuan. Dia tak tanya awak Muslim ke? Kalau Muslim boleh datang buka puasa, kalau Kristian pergi sebelah sana. Tak ada tuan-tuan ya. Cuba kita belajar daripada apa yang mereka buat ya. Sebab tu di barat kita kata lebih ramai orang masuk Islam di sana banding dengan tempat kita. Sebab mereka welcome tuan, nak masuk masjid masuklah ya. Tapi pakailah dia punya gaun tu ya. Kena jagalah adab-adab dalam masjid ya. Kerana kalau kita tak pernah jemput orang bukan Islam masuk masjid, sampai bila mereka nak tahu ya what is really happening in the mosque? Dia tak tahu tuan-tuan ya. Sebab itulah ya, kita kena lebih memahami dakwah tuan-tuan. Tengok Rasulullah kan ya,
Bila orang tak mau datang tempat kita, ya, kita kena pergilah tempat dia. Cuba tengok tokoh-tokoh, ya, Abdul Rahim Green, ya, apa ni, siapa lagi kita kata, tokoh-tokoh lah, tokoh-tokoh dakwah yang asalnya apa ni, Kristian asalnya, missionary, ya. Siapa tu yang janggut putih, apa tu tuan-tuan, American, siapa? Yusuf Estes, ya, tengok Yusuf Estes, ya, tengok yang lain-lain, Yusuf Islam sebagai contoh dan lain-lain. Cuba kita tengok macam mana approach mereka pada dakwah. Sebab tu jumlah European yang masuk Islam itu lebih ramai daripada Asian yang masuk Islam, tuan-tuan. Ya, sedangkan negara kita ni majoriti Muslim. Pasal apa orang bukan Islam tak nak Muslim? Sebab mungkin kita tak tunjuk contoh yang baik. Ya, we are not good example for them, tuan-tuan. Kita tak tunjuk contoh yang baik. Kita kena tunjuk, tuan-tuan. Ya, surah yang kita baca, ya, dia mengajar kita tentang dakwah. Ini cerita dakwah semua, tuan-tuan. Ya, okey, apa lagi? Apa ni, wa inna la muwaffuhum, ya, wa inna la muwaffuhum nasibahum ghaira manqus. Sesungguhnya Allah kata kami akan sempurnakan, ya, la muwaffuhum nasibahum. Orang Melayu panggil nasib juga, ya. Nasib orang Melayu tu sama dalam bahasa Arab nasib, cuma sebutannya dengan sad, ya. Jadi maknanya kalau walaupun dia orang kafir, tapi kalau dia berusaha, dia bekerja, Allah akan bagi, tuan-tuan. Ya, kalau dia memang deserve untuk dapat, Allah akan bagi. Kerana apa? Kerana Allah Maha Adil. Walaupun dia tak pernah sembahyang, tak pernah sebut nama Allah, tapi kalau dia berusaha, ya, dan dia betul-betul all out, tuan-tuan, Allah akan bagi juga. Ya, cuma di dunia sajalah, akhirat tak dapat lah. Ya, kalau orang beriman, dunia dapat, akhirat dapat. Ghaira manqus, Allah tidak akan kurangkan. Ya, berapa dia layak. Kalau dia layak dapat banyak tu lah, tuan-tuan. Ya, Allah tidak akan mengurangi sebab Allah tidak zalim. Yang zalim tu manusia sendiri. Walaqad ataina Musal kitab, demi sesungguhnya kami telah datangkan kepada Nabi Musa al-kitab, kitab dia Taurat. Fakhtulifa fihi, lalu kitab itu diperselisihkan. Maksudnya ada yang setuju kandungan dia, ada yang tak setuju, ya. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika, kalaulah tidak kerana ketetapan yang Allah telah buat di Lauh Mahfuz, Allah dah tetapkan dah apa yang sepatutnya berlaku, apa yang tidak, ya, min rabbika, daripada Tuhanmu, laqudiya bainahum, pasti Allah telah laksanakan hukuman segera. Ya, sebagai contoh orang Mekah lah, ya, patutnya Allah boleh turunkan azab macam 7 umat yang terdahulu ni, datangkan banjir, ya, datangkan gempa bumi, datangkan guruh, datangkan kilat, boleh. Tetapi kerana apa, tuan-tuan, ya, kerana ada kalimah, ada ketetapan, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah tidak segerakan hukuman, Allah tangguhkan. Ya, kalau kita jadi macam umat terdahulu, buat aja terus kena, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok apa cerita, kita panggil tanah kubur, kan, ya, setengah jam je, tuan-tuan. Make sure mesti apa kesalahan, mesti sebab dia bersiri, ya. Jadi kalau dia durhaka pada mak dia, terus kena petir lah, kena itulah, kena ni, macam-macam, tuan-tuan. Ya, jadi kadang-kadang cerita-cerita macam tu bagus juga, ya. Paling kurang adalah kesedaran sikit, ya. Sebab apa? Sebab dia kata kita umat Muhammad, Allah kan Maha Penyayang, ya. Walaupun kita macam ni, nanti pencen, nanti kita dekatlah dengan masjid, ya. Sekarang ni kita apa kita panggil, ya, kita apa istilahnya, Jayaman? Kita biarlah dulu, ya, man-man lah kita kata, ya, sikit-sikit lah, ya. Tak boleh macam tu, tuan-tuan, kerana kita tak tahu, ya, jangka hayat kita berapa lama, kita tak pasti, ya. Jadi apa ni Allah sebut, wa innahum la fi syakkin minhum murid, ya. Jadi sesungguhnya mereka, yakni orang-orang kafir Mekah, ya, ni orang kafir Mekah ni, mereka sentiasa ragu-ragu minhu, tentang Quran. Mereka tak percaya Quran tu kebenaran daripada langit, ya. Wa inna kullan lamma la yuwaffiyannahum, wa inna, dan sesungguhnya setiap mereka tu, mana mereka yang telah mendustai nabi-nabi dan rasul tu, lamma la yuwaffiyannahum rabbuka a'malahum, pasti Allah akan sempurnakan, ya, amalan-amalan mereka. Kalau mereka buat baik, ya, maka baik balasannya. Kalau buat jahat, ya. Kalau mereka berusaha walaupun tak beriman, tapi kalau dia usaha, dia berniaga, ya. Kalau di kampung ustaz sana tu, ya, dia ada satu kedai, yang lain semua Aceh lah, Aceh dah menguasai kedai-kedai runcit, ya. Tapi masih ada satu lagi kedai Chinese, ya. Masih lagi ada satu kedai runcit, dan dia survive, ya, kerana dia buka paling awal sekali, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan datang pukul 5 pagi pun kedai dia dah buka, ya, dah buka dah, tuan-tuan, ya. Memang buka awal. Kita tak tahu apa dia punya ni, tuan-tuan, ya, tapi hebatlah, ya.
Kalau kita minta sikit pun dia ada delivery punya ni, ya. Bukan Pizza Hut aja ada delivery tuan-tuan, ya. Beli gula sekampit pun kalau dia boleh tolong dihantar tuan-tuan, ya. Sebab tu orang suka pergi kedai dia. Bila kita datang kedai dia, ya, kalau kita bawa cucu ke bawa anak, ya, bagi gula-gula lah, bagi coklat lah, bukan berapa sen sangat. Kalau datang kedai orang Melayu kadang datangnya muka masam tuan-tuan, ya, muka masam sangat, ya. Kita nak beli gula ada, gula tak ada, ya. Cakap pun kita kata pergi kedai yang Cina, apa ni haji, apa khabar, ya, macam mana puasa, ya, dekat rumah ada kurma ke, kalau tak ada kita pun ada jual, ya. Dia punya macam tu tuan-tuan kadang-kadang, ya. Macam mana kita nak cakap tu, ya. Yang buka kedai tadi Pak Haji 3 kali naik haji tuan-tuan, ya. Satu pakej 2 kali muassasah, satu pakej tuan-tuan, ya. Maksudnya nak beritahu itu haji umrah selalu, tapi dia punya macam itulah kadang-kadang. Itu yang kadang malas nak pergi kedai-kedai macam itu tuan-tuan, ya. Jadi apa ni, cuba tengok kedai mamak tu contoh kan, kita minta, ya, kita kata teh tarik satu, siap tuan-tuan, ya, teh tarik satu siap, dia kata, ya. Tapi kalau kedai orang Melayu, ya, minta teh tarik, Allah, setengah jam sampai tuan-tuan, ya. Minum pun kita kata ceroy lah dia punya ni teh tarik dia tuan-tuan, ya. Jadi maknanya macam mana tu, ya. Kita punya servis, ya, memang hancur tuan-tuan, ya. Pasal apa? Sedangkan kita tahu Rasulullah tu yang terbaik, cakapnya, servisnya, ya, apa ni, janjinya. Cuba kita seolah-olah macam kita tak belajar tu. Quran baca tak tahun tadarus habis 30 juzuk tuan-tuan, ya. Tapi kita tak berubah. Sebab apa tak berubah tuan-tuan, ya? Sebab kita tidak memahami, berusaha untuk memahami makna-makna dia tuan-tuan. Jarang, ya, sangat jarang, very rare tuan-tuan, ya. Apa yang kita buat baca saja dapat pahala, betul tajwid, ya. Tetapi tidak memadai, kerana Quran bukan sekadar recitation, Quran interpretation tuan-tuan, ya. Sebab bila kita recite kita dapat pahala, tapi kalau kita interpret, belajar, ya, kita dapat lebih daripada pahala, sebab kita nak amal, ya. Sebab tujuan belajar Quran untuk diamalkan, ya, untuk di-apply tuan-tuan. Dan Quran ni applicable untuk zaman dulu, ya, yesterday, today and tomorrow, ya, dulu, kini dan selamanya tuan-tuan, ya. Sebab apa? Sebab Quran panduan hidup, ya. Seterusnya apa lagi? Semuanya Allah akan sempurnakan. Innahu bima ya'maluna khabir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha khabir. Allah ni bukan Maha mengetahui saja. Allah tahu dengan teliti. Allah tahu every single tiny thing, little thing tu semua Allah tahu. Ya, Ustaz selalu sebut di depan kita, rumah kita ada pokok mangga, ya. Allah tahu bukan sekadar berapa biji mangga yang masak, berapa yang tak masak, ya. Setiap hari berapa banyak daun yang jatuh, ya. Semuanya dalam pengetahuan Allah. Itu khabirun, khabir. Allah sangat apa kita panggil, sangat mengetahui secara detail. Kemudian ini cerita lain tuan-tuan, ya. Fastaqim kama umirta. Allah suruh kita supaya istiqamah. Tetaplah kamu, istiqamahlah kamu. Kama umirtu, seperti mana aku perintahkan, ya. Seperti mana umirta, seperti mana engkau perintahkan. Wa man taba ma'aka, Muhammad, sesiapa yang bertaubat bersama dengan kau, wala tatghaw, jangan kamu melampaui batas. Sebab orang Islam kadang-kadang ekstrim tuan-tuan, ya. Orang kita kadang ekstrim, ya. Takkanlah buka puasa dengan orang bukan Islam tak boleh tuan-tuan, ya. Tengok zaman Tok Guru Ni Aziz kita kata, ya. Orang apa kita panggil temple Buddhis jemput, ya. Tok Guru Ni Aziz datang tuan-tuan, ya. Tuan-tuan tahu tak apa ni dia punya apa kita panggil sleeping Buddha ke sitting Buddha tuan-tuan di Kelantan, ya. Sleeping Buddha tuan-tuan. Itu tuan-tuan tahu zaman siapa dibuat tuan-tuan? Zaman almarhum Tuan Guru Datuk Haji Nek Aziz tuan-tuan. Itu zaman dia, ya. Tuan-tuan apa nak takut, ya. Cuba tuan-tuan tengok bila sleeping Buddha tu dibuat, adakah jumlah orang Buddha bertambah tuan-tuan? Tak bertambah tuan-tuan. Tuan-tuan nak takut apa? Itu sleeping Buddha tuan-tuan, ya. Dia akan sleeping saja tuan-tuan, ya. Betul, ya. Nak takut apa tuan-tuan, ya. Dia memang always sleeping. Tuan-tuan pergi all the time dia sleeping tuan-tuan, ya. Dia tak akan bangun-bangun, duduk pun tak tuan-tuan. Kalau kita kata sitting Buddha boleh tahan lah, standing Buddha takut dah sikit kan, ya. Tapi ini sleeping Buddha nak takut apa? Tak ada takut apalah tuan-tuan. Tak ada bertambahnya orang Buddha di sana tuan-tuan, ya. Makin kuat pada Islam tu ada tuan-tuan, ya. Okey. Kemudian apa lagi, ya? Bila kita bertaubat, ya, jangan melampaui batas. Sebab dalam ibadah pun jangan melampau-lampau, ya. Qabliyah subuh 2 rakaat,
Ya, tapi oleh kerana pagi ni pagi Ahad tak ada apa kan, dia hentamnya 6 rakaat tuan-tuan, qabliyah tak boleh. Ya, dia dah ada ketetapan 2 rakaat lah. Ya, jangan buat lebih-lebih, tak payah tuan-tuan. Ya, fatamassakum apa tadi, innahu bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu buat, Allah tahu. Ya, ayat ni ayat 113, wala tarkanu, jangan kamu cenderung ilal ladzina zalamu, kepada orang zalim. Kalau orang tu zalim, kita jangan pergi dekat dengan dia tuan-tuan. Kalau nak pergi dekat untuk tegur dia tak apa, untuk dakwah, ya, tetapi jangan duduk dengan orang zalim. Fatamassakumun nar, kerana kalau kamu duduk dengan dia, nanti bila dia kena sambat api neraka, kamu pun kena sama. Fatamassakumun nar, ya. Wa ma lakum min dunillahi min awliya, tidak ada bagi kamu pembantu, penolong selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Summa la tunsarun, kemudian kamu tidak akan ditolong. Jangan duduk dengan orang jahat. Kalau kita duduk dengan orang jahat, kita pun kena sekali tuan-tuan. Ustaz dah sebut cerita kan, dia pernah cerita, ya, tuan-tuan beli barang di di Chowkit sana, ya, Jalan Tunku Abdul Rahman. Sebab laluan Tunku Abdul Rahman tu kan dah one way dah. Zaman ustaz kecil-kecil dulu two way tuan-tuan, sekarang one way. Jadi kalau nak balik kampung ustaz, ya, nak naik Selangor omnibus tu tuan-tuan, terpaksa pergi ke jalan Raja Laut. Sebab Jalan Tunku Abdul Rahman menghala ke Dataran Merdeka, ya. Tapi kalau Jalan Raja Laut, itu menghala balik pergi ke Jinjang, Kepung, ya, nak balik ke Sungai Buloh kita kata. Dia pun cross saja, ya. Sebab tak ada jalan lah, ya. Sebab dia tak ada overhead bridge, ya, jadi kena jalan. Jadi dia pun masuk je lorong. Lorong tu pula dia masuk lorong Haji Taib pula tuan-tuan. Ya. Jadi patutnya masuklah lorong Haji Abdullah Hukum ke, ya. Lorong haji lain lah, jangan masuk lorong haji tu. Dia pun lalu situ nak cepat, ya. Tiba-tiba polis pun sampai, tangkap orang dadah, ya. Tangkap orang buat benda-benda tak elok kat situ. Kita pun kena angkat sekali tuan-tuan, ya. Kita kata saya hanya nak cross, itu balai boleh cerita, dia kata, ya. Kita pun kena tangkap, ya. Dia buat ujian air kencing. Akhirnya pihak polis tu minta maaf, dia kata minta maaf lah Tuan Haji, ya, saya pun tak tahu, ya. Tapi macam tadilah, sebab salah Tuan Haji, siapa suruh lalu kat situ. Bila kita angkut, kita hangkut semua sekali, ya. Salah kita, kerana kita duduk dengan orang zalim, kita pun kena tuan-tuan, ya. Sebab itu jangan cenderung pada orang zalim. Kalau kita nak pergi kepada dia, tujuan untuk dakwah boleh, ya. Untuk dakwah boleh tuan-tuan. Kerana apa? Kerana dakwah tu sentiasa, ya, 24/7, 24 hours, ya, setiap hari, 7 hari seminggu kena buat, ya. Jadi oleh kerana tu tak ada rehat, 365 hari 365 hari setahun kena buat, ya, walaupun sedikit tak apa, tunjuk contoh yang baik, sudah, ya. Itu pun termasuk dakwah juga. Kemudian apa lagi, ya, wa aqimis salah. Ini cerita solat pula tuan-tuan, ya. Ini cerita tentang solat 5 waktu. Seperti, ya, tuan-tuan, nanti ustaz akan tanya tuan-tuan, ya, ayat 114, ya. Ustaz bagi dia punya title dulu, ya. Titlenya ialah solat 5 waktu. Inilah dalil dia, ya, ini dalil dia. Mari kita baca. Wa aqimis salah, dan dirikanlah solat, ya. Allah sebut wa aqimis salah. Allah tak kata sallu, sembahyanglah kamu. Allah kata wa aqimis salah. Kerana sallu sembahyang seorang pun boleh. Tapi wa aqimis salah maknanya solat berjamaah tuan-tuan. Itu beza dia, ya. Sebab tu di rumah pun orang perempuan tak wajib datang masjid, datang surau. Ya, tak ada tuntutan orang lelaki yang kena datang. Ya, tetapi di rumah tetap solat berjamaah walaupun dengan anak, dengan cucu, ya, dengan siapa kita panggil, dengan pembantu rumah boleh. Ya, sebab apa? Yang penting dapat 27 darjat. Dan Allah tak kata mesti di masjid, Nabi tak kata pun, tapi di masjid afdal. Ya, afdalnya di masjid. Tapi kalau di rumah, ya, afdal bagi orang perempuan. Cuma jangan solat bersendirian, kena solat berjamaah. Sebab Allah kata wa aqimis salah. Dirikanlah solat, ya, secara berjamaah tarafayin nahar, ya. Tarafayin nahar, di dua hujung siang, ya. Siang tu, permulaan siang dan juga permulaan di hujung siang, ya. Sembahyang apa tu tuan-tuan? Tu sembahyang apa tu? Permulaan siang sembahyang apa? Subuh bukan gelap lagi ke tuan-tuan? Ya. Tak apalah, ya. Itu pertanyaan saja, ya. Bukan nak kata tuan-tuan punya jawapan salah. Ya, itu memang cara orang tanya soalan, memang kena macam tu tuan-tuan. Ya. Kemudian apa lagi, ya? Hujung siang apa? Kalau tuan-tuan kata awal siang tu subuh, hujung siang? Hujung siang? Asar, bukan hujung. Lepas asar tu terang lagi tuan-tuan. Ya, maghrib tuan-tuan. Maghrib, ya. Sebab itu maghrib tu tuan-tuan belum malam lagi.
Cuba tengok orang putih kan, ya. Kalau kita jumpa dia pukul 8, ada tak dia kata good night kat kita? Dia tak cakap good night. Orang putih kata good evening, tuan-tuan. Evening. Ya, good evening. Dia tak kata good night. Good night tu dah malam dah, nak tidur dah, tuan-tuan. Ya. Sebab itu malam bermula bila? Malam bermula selepas Isyak. Malam tu bermula selepas Isyak. Makna maghrib tu belum malam lagi, tuan-tuan. Walaupun matahari dah tenggelam. Ya. Sebab itu qiyamul lail, ya, solat malam bermula bila? Lepas pada Isyak. Maknanya ba'diyah Isyak itu permulaan qiyamul lail. Tuan-tuan, kita betulkan kita punya definition tu, ya. Bila? Sebab itu ba'diyah Isyak jangan tinggal, tuan-tuan. Sebab tu ba'diyah Isyak walaupun 2 rakaat boleh, tak buat pun boleh, ya. Tapi jangan buat 2, buat 4. Sebab itu permulaan kepada solat malam, terutamanya dalam bulan Ramadan. Kalau bulan tak Ramadan, lagilah, tuan-tuan, ya. Sebab kalau bulan Ramadan lepas tu ada tarawih, ya. Tu solat malam lah tu, ya. Tapi bukan tahajud. Sebab tahajud tidur dulu, baru kita bangun pukul 4 pagi ke, ya, 3.30 ke, itu baru tahajud, tuan-tuan. Tetap juga qiyamul lail, tapi special sebab dia didahului dengan tidur. Tapi kalau tak tidur, boleh tak qiyamul lail? Boleh, ya. Boleh qiyamul lail. Yang kita buat tu lah. Apa qiyamul lail tu? Ba'diyah Isyak, tarawih, witir, selesai, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tak nak witir, ya, tuan-tuan boleh witir nanti di ujung malam. Tapi di masjid kita dah packagekan antara tarawih dengan witir, ya. Bila dah dipackagekan, kita ikut sajalah sampai imam selesai, ya. Sebab dalam hadis disebut sesiapa yang solat malam bersama imam sampai selesai, hatta yansarif, sampai imam selesai. Jadi selagi imam tak selesai, tunggulah situ, tuan-tuan, ya. Jadi kalau tuan-tuan punya masjid buat 20 campur 3, 20 campur 3 lah, ya. Kalau tuan-tuan rasa tak sanggup malam tu, tuan-tuan carilah surau-surau berdekatan yang buat 8 campur 3, ya. Itu tak ada paksaan, ya, terserahlah, ya. Sebab kita nak dapat pahala bersama imam, ya. Ataupun tuan-tuan trik sikitlah. Apa trik dia? Tuan-tuan tak payahlah mula dengan imam tu, ya. Datang lambat sikit, tuan-tuan, ya. Tapi tuan-tuan jangan buat ini ustaz cakap ni untuk orang beriman, tuan-tuan, ya. Jangan cerita kat orang luar tu, ya. Orang luar memang, ya, dia ambil kesempatan, nanti take advantage, tuan-tuan, ya. Jadi tuan-tuan datang lambat sebab dia tak mesti bersama dengan imam mula. Sebab dalam hadis sebut sesiapa yang solat malam bersama imam hatta yansarif, sehingga imam selesai. Maknanya yang diberi fokus ialah selesai bersama imam, bukan bermula. Hadis tak cakap, tak bagi tahu, tuan-tuan, ya. Kena belajar bahasa Arab, tuan-tuan. Banyak benda tuan-tuan akan tahu nanti, ya. Jadi balik bercerita tadi, kalau masuk lambat tak apa, tak apa, tuan-tuan, ya. Kalau ada tugas lain kan, ya, dia kerja jauh, dia kerja kat Cyberjaya ataupun kerja Seremban sana, ya. Duduk di USJ jauh tu. Bila by the time dia balik, ya, dia dah lambat dah. Datang masjid, orang dah mula tarawih, dia Isyak tak siap lagi, masuklah sama dengan imam tu. Imam sembahyang tarawih, kita sembahyang Isyak, ya. Kita niatlah Isyak kan. Tetapi nanti bila imam bagi salam, tuan-tuan jangan bagi salam. Pasal mana ada Isyak 2 rakaat, tuan-tuan, kecuali tuan-tuan musafir, ya. Jadi bila imam Assalamualaikum warahmatullahi, kita bangunlah, sambah 2 rakaat lagi, ya. Kemudian nanti baru masuk tarawih. Yang penting selesai bersama imam. Sebab dalam hadis sebut begitu. Sebab Rasulullah tahu, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat Rasulullah tak tahu ke nanti akan datang ada umat dia nama orang tu orang Melayu, tuan-tuan? Tuan-tuan ingat? Nabi tak tahu ke, tuan-tuan? Ya, jenis mengelak kita kata, ya. Jadi tak ada masalah, tuan-tuan. Yang penting berakhir bersama imam, ya. Maksudnya sebab itu ada setengah orang dia datang sembahyang 4 rakaat bersama imam, kemudian dia balik ambil anak tuition dulu, tuan-tuan, hantar isteri pergi klinik apa semua sebagainya, dah selesai dia datang balik masjid. By the time dia datang tu imam dah 16 rakaat dah, tuan-tuan. 16 rakaat, ya. 16, 17, 18, 19, 20, dapat 8 rakaat campur dengan 3 witir. Alhamdulillah, tuan-tuan, dapat, ya, pahala beribadah sepanjang malam. Sebab dalam hadis tu kata macam tu. Tapi ini ustaz cakap pada ni, ya, ini for your ears only, tuan-tuan, ya. For your ears only, ya. Apa ni, bukan untuk orang luar tu. Sebab apa? Sebab nanti orang ambil kesempatan, ya. Sebab kita bukan setiap malam kita kuat, tuan-tuan. Ada malam yang kita iman kita tinggi, ada malam yang iman kita rendah sikit, tuan-tuan, ya. Sebab memang Nabi sebut al-iman yazid wa yanqus. Imannya fluctuate. Dia macam harga saham juga, tuan-tuan. Kadang-kadang dia naik, kadang dia turun, tuan-tuan, ya. Bila dia turun tu yang susah, ya. Sebab kita kena ada kekuatan, ya. Okey, jadi solat 2 hujung siang, subuh dan juga maghrib, tuan-tuan.
wa zulafan minal lail, dan sedikit daripada malam. Sedikit daripada malam tu apa tu? Solat isyak, tuan-tuan. Isyak tu, isyak tu. Ya. Jadi sebenarnya berapa solat yang diceritakan di sini? Berapa, tuan-tuan? Tadi tuan-tuan tak ada sebut pun Zuhur dengan Asar. Ya, sebenarnya dah termasuk dah, tuan-tuan. Ya, dah termasuk dah. Sebab ya, dah sebut dah dua-dua, ya, maksudnya bukan subuh dengan maghrib saja, termasuklah yang tengah-tengah tu. Sebab itu Jamaah Al-Quran Malaysia, tuan-tuan, Jamaah Al-Quran Malaysia di Pulau Pinang tadi lah, ya. Jadi dia kata solat ni 3 rakaat, saya 3 waktu je. Tengok dia kata, ya, disebut subuh, disebut apa ni maghrib, dan disebut isyak. Ya, 3 je, mana 2 lagi. Nampak tak? Sebab tu orang sembahyang 3. Tuan-tuan biasa tak dengar orang sembahyang 3 waktu? Tuan-tuan tak campur dengan geng-geng sesat ni, ya. Tuan-tuan semua geng beriman je, ya. Kalau campur dengan geng-geng sesat, memang ada, tuan-tuan. 3 kali je sembahyang. Ya. Ini bukan cerita Syiah tau. Syiah memang 3 waktu. Sebab Zuhur Asar dia combine. Zuhur Asar combine, maghrib isyak dia combine. Sebab tu dia punya timetable for solat dia 3 je, 3 waktu. Tuan-tuan jangan terkejut pula, ya. Jadi orang Syiah dia gabung, sentiasa gabung. Tak percaya pergi UM, tuan-tuan. Banyak budak-budak Iran sambung masters PhD kat UM, di UPM, di UKM, ya, ramai. UIA yang tak ramai. Yang lain-lain tu memang ramai, tuan-tuan, ya. Jadi oleh kerana tu cuba tuan-tuan tengok, sembahyang Jumaat pun tak pergi, tuan-tuan. Jumaat tak pergi, ya. Kot lah kita kata seminggu ni tak pergi, minggu depan pergi, kan. Orang Melayu kan dia macam tu, kan. Dia pergi minggu ni, minggu depan tak pergi dah. Ya, minggu satu lagi tak pergi lagi. Dia kata yang tak boleh tinggal Jumaat 3 kali turut-turut, dia kata. Ini hadis mana dia pakai, tuan-tuan, ya. Jadi sebab tu kena belajarlah sikit, ya, kena apa kita panggil, kena upgrade sikit kita punya knowledge, tuan-tuan, ya, tentang agama. Okey, ya. Jadi zulafa minal lail insya innal hasanat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu yuzhibunas sayyiat, akan menghilangkan keburukan, ya. Jadi ada cerita riwayat daripada Ibnu Jarir, ya. Riwayat daripada Ibnu Jarir ada cerita bagaimana, ya, daripada siapa kita panggil, ya, daripada apa ni, riwayat Al-Imam Al-Bukhari ada kisah, ya, Ibnu Mas'ud, ya, minta maaf, bukan Ibnu Jarir, Ibnu Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi, ya. Beliau cerita bagaimana satu hari ada seorang lelaki, dia tengok seorang perempuan, ya. Bila dia nampak perempuan ni, dia rasa suka sangat ke perempuan ni, maka dia telah mencium perempuan tadi, tuan-tuan. Jadi ada cerita ni sahabat Nabi, tuan-tuan, ya. Jadi dia nampak perempuan tu, dia jatuh hati, dia suka sangat, ya. Macam kita kadang-kadang kan macam tu, ada perasaan macam tu, kan, ya, kadang-kadang lah, ya. Jadi oleh kerana tu maka dia ciumnya perempuan tadi, kemudian dia pun menyesal pergi jumpa dengan Nabi, ya. Jadi itulah, ya, apa ni, sebahagian riwayat menyebut maka turunlah ayat apa dia, innal hasanat yuzhibunas sayyiat. Jadi Nabi suruh dia istighfar, Nabi suruh dia taubatlah, ya. Jadi diikuti dengan perbuatan baik. Sebab itu bila kita buat satu benda jahat, ya, kita rasa menyesal, maknanya orang beriman lah, tuan-tuan. Orang beriman boleh tak buat jahat? Boleh, ya, kerana kita tak maksum. Tetapi sifat orang beriman, bila dia buat jahat, dia akan ikuti dengan buat baik. Dia macam tu, ya. Sebagai contoh, patutnya kita bangun tahajud, malam tadi tak bangun tahajud, ya. Tapi bila tengok suasana, tuan-tuan, hari ni pula nampak gloomy, tuan-tuan. Gloomy pula, ya, kita kata Allahu Akbar, silap-silap malam tadi Lailatul Qadar, ya. Pasal antara ciri-ciri Lailatul Qadar selepas dia, ya, pagi tu gloomy, tuan-tuan, mendung je kita kata, ya. Kalau semalam nampak terang, ya, hari ni nampak mendung sikit. Tapi malam tadi malam 28, siapa kata tak boleh? Malam 28 pun boleh, tuan-tuan. Yang penting 10 akhir Ramadan, ya. Jadi tuan-tuan yang malam tadi tak buat tahajud, dah mula Allah, ustaz ni cakap yang ni pula, ya. Nak buat macam mana, tuan-tuan, ya? Rezeki masing-masing lah. Jadi orang yang malam tadi tak buat tahajud, oleh kerana dia tak buat tahajud malam tadi, dia sembahyang duha biasa 4 rakaat, 2 campur 2, kan. Tapi oleh kerana malam tadi dia tak buat, dia tambah jadi 6 rakaat hari ni duha, ataupun 8. Maknanya sebagai satu bentuk hukuman bagi diri dia lah. Nabi tak suruh macam tu, ya. Tapi ambil the spirit of the ayah, tuan-tuan, ya. Maksudnya oleh kerana kita malam tadi dah tak buat, maka kita tambah duha kita sebagai hukuman. Maknanya malam besok jangan tak bangun lagi. Kerana apa? Kerana setiap kali, ya, kita buat kejahatan, kita datangkan kebaikan. Kerana innal hasanat yuzhibunas sayyiat, sesungguhnya kebaikan-kebaikan akan menghilangkan, ya, keburukan. Macam itulah apa kita panggil, terfitnah kawan kita, ya. Kita dah hantar dah mesej,
Ya, alhamdulillah Malaysia sekarang dia boleh delete for everyone tuan-tuan. Ya, kalau dulu tak boleh, ya. Delete for everyone, delete habis semua, ya. Tapi ada kawan yang sempat baca. Kadang-kadang kita ada orang cepat, ya, dia baca juga, sempat dia baca. Kita dah rasa bersalah, ya. Maka oleh kerana kita rasa bersalah, kita mengata orang tu malam ni kita belanja dia buka puasa, tuan-tuan. Ya, mengata orang aja belanja orang buka puasa, mengata orang aja lama-lama berhenti, tak nak apa? Sebab tak nak belanja orang makan lagi, tuan-tuan, ya. Kalau macam tu bagus, tuan-tuan, ya. Kerana kebaikan itu akan menghilangkan keburukan. Zalika zikra lizakirin, yang demikian itu adalah peringatan bagi orang yang sentiasa nak ingat. Ya, kita kalau beringat selalu begitu. Ada orang nasihat kita dengar, ya. Ada orang cakap sesuatu, kita kata ni kenakan aku ni, tak apa. Terima kasih pada dia, tuan-tuan. Kerana dia menyedarkan kita. Wasbir, bersabarlah, fa innallah, kerana sungguhnya Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan ganjaran kepada orang yang buat baik. Orang yang buat baik mungkin di dunia orang tak bagi penghargaan. Ya, dia tu patutnya apa kita panggil dah dapat penghargaan dah, tapi tak dapat sebab orang tak tahu. Dia buat pun, ya, kerana Allah saja. Ya. Sebab tu kadang-kadang tuan-tuan, bila bos ada di pejabat, semua orang kerja rajin. Ya, sebab bos tengok, ya, alhamdulillah rajin anak buah aku, dia kata. Tapi bila bos pergi keluar saja, tuan-tuan, ya, baru nampak, ya, siapa yang apa kita panggil, siapa yang betul-betul, siapa yang fake, kita tahu, ya. Jadi dengan Allah tak boleh tipu, tuan-tuan, kerana Allah sentiasa melihat. Allah itu basir, ya, innallaha bima ta'maluna basir. Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kita dah baca dari ayat 112, ya. Kemudian apa lagi, ya? Apa ni? Falaula kana minal quruni min qablikum. Ya, jadi Allah kata, kalaulah, ya, pada masa 7 nabi-nabi rasul tu, ya, kalaulah pada masa itu minal qurun di sini maknanya umat-umat, ya, bukan zaman tu, ya. Macam tadi bila disebut negeri, bukan negeri, penduduk negeri, ya. Takkanlah negeri itu boleh beriman, penduduk negeri itulah beriman, maksud dia, ya. Di sini kalau disebut zaman, kurun, bukan maksud kurun tu, tapi umat yang hidup pada zaman tersebut, ya. Disebut kurun masa, tapi maksudnya mereka yang hidup pada zaman tersebut. Disebut negeri, tapi maksudnya penduduk negeri tersebut, ya. Jadi kita kena faham Quran punya apa kita panggil, ya, Quran punya cara, ya, dalam menyebut sesuatu macam itulah Quran sebut. Jadi kalaulah, ya, apa ni, falaulah, mengapa tidak, ya, ada pada zaman umat-umat terdahulu min qablikum, sebelum kamu, ulu baqiyatin, tak ada ke orang yang cerdik sikit, tak ada ke orang yang ada keutamaan, ada kedudukan, ada pangkat, ya, yang boleh yanhauna anil fasad, yang boleh mencegah daripada kerosakan, ya. Ni pun dakwah juga, tuan-tuan, fil ardi. Kerana apa, ya? Kerana di setiap tempat mesti ada orang baik. Walaupun banyak orang jahat, masih ada orang baik, tuan-tuan, ya. Macam tadilah, ya, kaum Lut jahat, kita kata. Isteri Nabi Lut pun turut bersekongkol dengan mereka. Dia jadi partners in crime, tuan-tuan. Walaupun dia tak buat homoseksual, takkanlah isteri Nabi Lut buat homoseksualiti pula, tuan-tuan. Dia lelaki, dia perempuan, ya. Tak ada pula sebut lesbianism, tak sebut, ya. Tapi maknanya nak bagi tahu pada masa tu, ya, masyarakat yang ada hanya jadi homoseksual saja. Mana zaman kita lagi teruk, tuan-tuan. Dua-dua ada. Ya, homoseksual pun ada, lesbian pun ada, ya. Jadi kalau dulu kurang sikit, maknanya kita dah lagi teruk lah, tuan-tuan. Kalau Allah nak turunkan bala tu memang sepatutnya, tapi kerana kita umat Muhammad, Allah tangguhkan lagi, bagi lagi peluang. Jadi kalau zaman tu ada orang yang berdakwah, ada orang yang ada keutamaan, ulul baqiyah, ya, ulul baqiyah, jadi sudah pasti mereka boleh yanhauna anil fasad, mencegah daripada kerosakan fil ardi, atas muka bumi. Illa qalilan, melainkan sedikit, ya. Maknanya ada juga zaman Nabi Lut pun ada orang baik, zaman Nabi Syuaib pun ada, zaman Musa pun ada, ya. Ada tak kita kata apa ni, bangsa Firaun yang beriman dengan Nabi Musa? Ada, ya. Walaupun tak banyak, tapi ada, ya. Yang beriman pada zaman Nabi Nuh ada tak? Ada, ya. Anak Nabi Nuh pun ada yang tak beriman, tapi yang beriman pun ada. Jadi maksudnya illa qalilan, sedikit ada. Mimman anjayna minhum, sebahagian daripada manusia yang kami telah selamatkan mereka. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi, tetapi orang-orang yang zalim, ya, mereka mengikut apa yang telah diberikan, ya, dari segi kemewahan, apa, tuan-tuan, ya. Mereka lebih tengok, sebab kebanyakan nabi-nabi rasul ni miskin,
Ya, nabi-nabi ni tak ada kedudukan yang besar melainkan Nabi Sulaiman, Nabi Daud lah. Ya, itu jadi king lah, King Solomon, King David. Tapi yang lain-lain kan miskin. Nabi Muhammad miskin, Nabi Nuh miskin, Nabi Ibrahim, ya, nabi. Kita tengok nabi-nabi kebanyakannya bukan orang kaya-kaya. Jadi oleh kerana itu, ya, mereka tidak disokong dakwahnya. Orang zalim pula, ya, mereka sokong yang ada taraf hidup yang mewah tadi. Wa kanu mujrimin, maka akhirnya mereka menjadi orang-orang yang membuat dosa, ya, mujrimin, orang-orang yang berdosa. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bizulmin, ya. Allah tidak memusnahkan sesuatu kampung atau sesuatu negeri bizulmin, ya, secara zalim. Allah tak pernah buat. Mesti Allah datangkan nabi, Allah datangkan kitab, Allah datangkan peringatan, ya, kepada mereka, tapi mereka tak mau dengar. Wa ahluha muslihun, sedangkan ada penduduk negeri tersebut yang masih buat baik. Jadi selagi ada orang baik di situ, Allah tidak akan turunkan azab. Sebab itu bila Allah nak turunkan azab, ingatkan cerita tiga lelaki yang datang ke rumah Nabi Ibrahim kan? Tiga lelaki itu malaikat, ya, mereka datang ke rumah Nabi Ibrahim, yang mereka tak nak makan apa yang Nabi Ibrahim sediakan. Ya, sebab apa mereka tak makan? Sebab mereka malaikat, dia tak makan macam kita, ya. Jadi oleh kerana itu, maka dia pun dedahkan, kami adalah malaikat yang diutus oleh Allah, kami nak pergi ke kaum Nabi Lut, nak terbalikkan bumi dia. Nabi Ibrahim kata, bukankah masih ada orang soleh di sana? Kan ada Nabi Lut, ada anak-anak dia. Maknanya Nabi Ibrahim tanya balik, ya, memang betul masih ada. Tetapi bila tiga malaikat sampai ke sana, mereka arahkan Nabi Lut untuk keluar sebelum subuh, kerana azab itu akan datang, ya, pada waktu subuh, ya. Jadi sebelum daripada azab itu datang, malaikat perintah mereka untuk keluar, ya. Sebab di sini disebut Allah tidak akan, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura, dan Allah tidak akan memusnahkan mana-mana negeri bizulmin, secara zalim, wa ahluha muslihun, sedangkan masih ada penduduk yang buat baik. Selagi ada orang buat baik, alhamdulillah tuan-tuan, ya. Sebab tu di tempat kita kalau masjid masih penuh, kita kata, ya, orang sembahyang masih ada, orang baca Quran ada, orang solat sunat, orang sedekah, orang masih ada, insya-Allah, ya, azab tu tak turun tuan-tuan. Tapi kalau dah lengang, tak ada siapa buat, ya, itu yang Allah datangkan azab, ya. Jadi sepatutnya bila kita tengok ada orang ibadah di masjid, patutnya kita belanja makan dia tuan-tuan, sebab dia membantu kita untuk tahan supaya azab ni tak turun, ya. Kerana apa? Ya, kerana mungkin kita tak mampu nak selalu berada di masjid, tapi kita boleh bagi duit, ya, untuk mengimarahkan masjid, program masjid, ya, dan seumpamanya. Okey, selesai tuan-tuan. Muka surat terakhir, walau syaa rabbuka, kalaulah Allah berkehendak, la ja'alan nasa ummatan wahidah, pasti Allah jadikan manusia itu satu umat, ya. Pemikiran dia sama, mana boleh tuan-tuan, ya. Orang takkan sama punya, ya. Kita bagi duit, ya, pada anak kita 5 orang, kita bagi dia duit pergi bazar Ramadan, adakah dia akan beli kuih yang sama tuan-tuan? Tak, ya. Mungkin anak pertama dia beli karipap, ya, anak kedua beli seri muka, anak ketiga beli kubah guling tuan-tuan, ya. Pasal apa tuan-tuan ketawa? Kubah guling, ya. Dah viral lah, ya. Jadi apa ni, yang keempat mungkin beli popiah, ya. Maknanya kita tak boleh, walaupun mereka ni, ya, kita kata kembar seiras, ya, walaupun dia kembar seiras, ya, identical twin kita panggil, ya, bukan twin ni, 5, ya. Pukul 5 apa doktor dia panggil? Kalau 5, kalau 2 twin kan, kalau 5 ustaz pun tak pandai nak sebut tuan-tuan, ya. Tapi maksudnya kembar 5, kita bagi dia duit, ya, RM50, pergi ke bazar Ramadan, dia beli lain-lain tuan-tuan. Sebab tu konsep baju raya sedondon ni kadang anak-anak tak suka tuan-tuan, ya. Sebab yang pilih baju tu bapak, ya, warna bapak dah tentulah pilih warna yang sesuai dengan umur dia, ya. Jadi anak-anak tak suka tuan-tuan, dia tak pakai pun baju tu, ya. Sedondon kita kata, ya. Sebab anak-anak masing-masing ada warna kegemaran dia. Jadi kita tak boleh nak buat manusia ni satu pemikiran, tak boleh. Ummatan wahidah, impossible tuan-tuan, ya. Sebab tu kita sentiasa kena meraihkan kepelbagaian, ya. Kita mesti ada diversity tuan-tuan, ya. Kerana apa? Kerana manusia memang macam tu, wala yazaluna mukhtalifin, ya. Allah kata sentiasalah manusia itu mukhtalifin, berbeza pendapat dia, ya, berbeza pemikiran dia, berbeza dia punya inclination dia, ya. Dia akan incline pada benda-benda yang berbeza, yang tak sama. Kita tak boleh paksa orang. Illa man rahima rabbuk, melainkan orang yang diberi rahmat oleh Allah.
walizalika khalaqahum. Kena ingat tuan-tuan, ini salah satu daripada tujuan ya surah ni. Apa dia tuan-tuan? Walizalika, yang demikian itulah ya tujuan Allah cipta manusia. Allah cipta manusia ni untuk apa? Ya, untuk kita mengimarahkan dunia. Baru seronok tuan-tuan. Ya, baru seronok. Dalam masjid ada engineer, ada apa kita panggil, ada CEO syarikat, ada GM, ya, ada engineer, ada medical doctor, ada macam-macam ada. Baru seronok ya. Dalam AJK kita sebagai contoh, AJK tuan-tuan, Masjid USJ 2 ni ya, ada accountant, mungkin ada engineer, ada lawyer, ada apa. Baru seronok tuan-tuan. Barulah ada percambahan minda tu. Kalau semua sama je tuan kan tak seronok ya. Dan dalam grup tuan-tuan takkan semua MCKK, ada RMC ya, ada STAR ya, ada apa lagi ya, ada sekolah menengah sains, ada MRSM typing, ada macam-macam ya. Barulah interesting tuan-tuan hidup kita. Macam buka puasa sama juga. Kalau tiap-tiap hari buka puasa dengan kubah guling, tak makan dah tuan-tuan. 2 malam pertama je makan kubah guling, lepas tu tak makan dah ya. Nak kena ada macam-macam ya. Sebab tu ya, manusia macam tu. Ada yang suka lompat tikam ya, mungkin ada yang suka kita kata bubur cacah, bergantunglah ya. Kerana manusia kita tak boleh seragamkan dia. Wala yazaluna mukhtalifin, mereka akan terus berada dalam keadaan yang berbeza ya. Tetapi kita kontrol perbezaan tu. Diversity tu boleh ya, being different is fine tuan-tuan, tetapi kita kena kontrol dia, kita kena manage dia tuan-tuan ya. Itu kita punya tugas. Wa tammat kalimatu rabbika, tamat tu memang dah dekat nak tamat dah tuan-tuan ya. Wa tammat kalimatu rabbika, dan tetaplah ya, tetaplah ya, kalimatu rabbika, tetaplah kita kata apa, keputusan yang dibuat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa Allah buat? La amla'anna jahannam, pasti kami akan penuhi neraka jahanam itu ya, minal jinnati wan nas, daripada kalangan jin dan manusia, ajmain, keseluruhan dia ya. Jadi jin dengan manusia lah yang tak beriman, ke situlah tempatnya, wal-iyazubillah. Wa kullan, dan setiap kisah yang kita baca ya, kisah Nabi Nuh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Saleh, semualah 77 nabi dan kaum dia tu ya. Semua kisah-kisah itu naqussu alaika, kami ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Sebab Quran ni Allah turunkan pada baginda Nabi. Jadi Allah nak Nabi ambil pengajaran dia ya. Min amba'i rusul, daripada kisah-kisah Rasul, manusabbitu bihi fuadak. Ini antara perkara paling penting tuan-tuan ya. Maknanya cerita-cerita yang Allah datangkan adalah untuk ya, nusabbitu bihi fuadaka, untuk kami perkuatkan, kami teguhkan hati kamu. Sebab Nabi di Mekah ada tak cabaran? Ada. Di Madinah ada cabaran ya. Nabi di baling batu di Taif. Nabi di baling batu sampai berdarah-darah Nabi. Kita dah baca cerita tentang dakwah ke Taif ya. Ketika Nabi solat sujud di depan Kaabah, diletakkan najis ya, najis unta, perut unta tu tuan-tuan, letak atas tu uri unta tu. Cuba tu kita bayangkan. Sehingga Fatimah bila datang menangis Fatimah ya. Sebab Fatimah kata abah ni, bapak ni tak buat benda jahat pun, pasal apa orang boleh buat begitu ya. Sehingga Fatimah bersihkan. Nabi sujud juga ya, Fatimah bersihkan. Nabi bangun selesai, Nabi pun kata la tabki ya, jangan menangis wahai anak, innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama dengan kita ya. Allah is always with us. Jadi bila dia cakap macam tu baru Fatimah lega ya. Sebab memang itulah cabaran dakwah. Sebab tu Ustaz suka tuan-tuan tengok video klip Mahir Zain tuan-tuan ya. Ustaz dah banyak kali sebut, tapi Ustaz sebut sekali lagi ya. Mahir Zain, tajuk lagu dia ialah The Chosen One ya. Bagus dia punya video klip, sebab dia masukkan elemen sirah dan hadis dalam tu ya. Kisah Mahir Zain berjiran dengan seorang Minah lah ya, Minah Saleh lah ya. Jadi setiap hari Minah Saleh ni buang sampah depan rumah siapa tadi, depan rumah Mahir Zain. Tiap-tiap hari dia buang sampah ya. Tapi Mahir Zain tak balas balik, kerana kejahatan tidak boleh dibalas dengan kejahatan ya. Orang buat jahat pada kita, kita balas kebaikan tuan-tuan. Dia mengata kita belanja, dia makan tuan-tuan. Dia mengata lagi, kita belanja lagi tuan-tuan ya, belanja lagi. Akhirnya dia pun fed up tuan-tuan. Dia kata orang ni tak makan samannya kaki ni, dia kata ya. Makin kita kutuk dia, makin dia senyum, makin dia welcome kita tuan-tuan ya. Jadi oleh kerana itu kita jawab kejahatan dengan kebaikan. Itu yang Nabi buat. Memang susah, tapi itulah yang Nabi ajar ya. Sehingga akhirnya orang pun berhenti nak mengata lagi, sebab tak sanggup dah tuan-tuan ya. Sebab kita konsisten ya. Jadi bila Mahir Zain balik pada satu hari ya, Mahir Zain dapati jiran dia sakit, batuk-batuk, mungkin demam ke apa kan, tak sihat ya. Apa Mahir Zain buat? Adakah dia buang sampah pula ke rumah kawan tu? Tak ada tuan-tuan
Dia tak buang sampah. Ya, apa dia buat? Dia masakkan apa ni, sup pula tuan-tuan. Ya, tak tahulah chicken soup ke vegetable soup, tak pastilah. Tapi yang pasti sup lah. Ya, jadi dia pun buat, nak hantar ke jiran sebelah. Maknanya orang buang sampah tiap-tiap hari, tapi dia balas dengan sup pula tuan-tuan. Ya, cuba tuan-tuan bayang. Itu yang Nabi ajar. Ya. Tapi tuan-tuan tengok video klip lagu dia, tajuk dia The Chosen One. Apa makna The Chosen One? Rasulullah lah, Al-Mustafa, Muhammad Al-Mustafa. Terjemahan English dia The Chosen One. Ya, sebab Rasulullah ya adalah The Chosen One. Ya. Kerana itu Nabi ajar kebaikan tuan-tuan, dan kita kena ikutlah. Ya. Dan bila Quran turun, Quran cerita nabi-nabi terdahulu, tetapi cerita itulah yang Nabi apply dalam kehidupan seharian melalui panduan tadi. Sebab itulah disebut ya, semua cerita-cerita ni kami cerita pada engkau wahai Muhammad, linusabbitu bihi fuadak, supaya kami teguhkan jiwa kamu, supaya bila menghadapi apa kita panggil ya tribulation dalam hidup, ada problem, kita boleh terus, kita survive tuan-tuan. Ya, kerana apa? Kerana ada cerita-cerita begini. Waja'aka fi hazihil haq, ya, dan yang datang kepada engkau ya dalam apa? Dalam kisah-kisah ini semua adalah kebenaran. Tak ada cerita yang made up stories, tak ada. Cerita Nabi Nuh, cerita Nabi Hud, cerita Nabi Syuaib, cerita Nabi Ibrahim, semua cerita benar. Ya, semua true stories tuan-tuan. Tak ada yang made up stories, tak ada. Semua cerita benar. Kerana dalam Quran la raiba fih, tidak ada keraguan, hudan lil muttaqin. Ya, guidance untuk semua manusia, orang yang bertakwa. Wa mau'izatun, jadi nasihat. Jadi cerita dalam ni bila kita baca, dia jadi nasihat. Wa zikra, peringatan lil mukminin, kepada orang beriman. Kerana orang beriman bila dia baca Quran, dia kena ambil pelajaran, ya, ambil sebagai nasihat, ambil sebagai peringatan, baru dia orang beriman. Wa qul lil ladzina la yu'minuna wa qul, dan katakanlah lil ladzina, kepada orang-orang yang la yu'minun, kepada orang yang tidak beriman. Ya, apa kita kata? Ya, kalau dah tak boleh pergi dah, dakwah dah tak boleh jalan, i'malu ala makanatikum, buatlah ya apa yang kamu nak, ikut pada kedudukan kamu. Ya, kalau kamu ada duit, kamu ada harta, kamu ada kedudukan, kamu ada apa, buatlah. Ya, Allah kata inna amilun, sesungguhnya kami juga akan berbuat. Ya, ikut pada apa, kira bicara kebijaksanaan Allah. Wantaziru, dan tunggulah. Ya, inna muntazirun, sesungguhnya kami juga menunggu. Ya, buatlah apa yang kamu nak buat, kami pun ada perancangan kami. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka buat tipu daya, mereka buat perkara-perkara untuk menipu manusia, tetapi Allah akan gagalkan. Ya, pasti. Walillahi ghaibus samawati wal ard, bagi Allah lah ya perkara-perkara yang ghaib, benda-benda yang rahsia, sama ada di langit maupun di bumi. Wa ilaihi yurja'ul amru kulluhu, semua urusan akan kembali pada Allah. Tak ada benda yang tidak kembali pada Allah, semua kita kena kembalikan. Ya, sebab tu kita kena apa kita panggil, sentiasa God conscious, sentiasa ingat Allah. Ya, sentiasa akhirat oriented tuan-tuan. Ya, akhirat oriented, maknanya apa kita buat kena fikir apa kesan pada kehidupan akhirat kita. Kalau buat benda ni salah tak? Ya, kalau salah kita tak jadi buat, sebab kita akhirat oriented. Ya. Kemudian apa lagi? Fa'buduhu, ya, maka sembahlah, beribadahlah kepada Allah. Wa tawakkal alaihi, bertawakallah kepadanya. Maksudnya buat kerja dulu kemudian baru tawakal. Ya, Nabi gambarkan seorang sahabat Nabi yang datang ke masjid, dia tak ikat unta dia, terus dia tawakal. Salah, Nabi kata kena ikat dulu unta. Macam tuan-tuan tadi, kunci kereta tak? Ya, ke tak kunci? Ya, kadang-kadang orang tak kunci pun. Ya, malah kunci pun dia letak kat situ tuan-tuan. Ya, seolah-olah kita kata mari pencuri perompak, mari ambil kereta saya. Ya, seolah-olah macam tu. Ya, sebab tu dalam Islam, kalau kita yang tidak berjaga-jaga, kita tak berhati-hati dan kecurian berlaku, ya, dia tak salah tuan-tuan, dia salah, tetapi dia tidak boleh dijatuhkan hukuman potong tangan ke apa, tak boleh, sebab itu kesilapan kita lalai. Ya, bukan dia salah, tapi kita juga salah kerana kita tidak mengambil semua apa kita panggil ya langkah berjaga-jaga. Ya. Kemudian yang terakhir, wama rabbuka bighafilin amma ta'malun. Kena ingat tuan-tuan ya, bahawasanya Allah tidak pernah lalai, tidak pernah lengah daripada apa yang kamu buat. Apa yang kita buat semua dalam pengetahuan Allah. Ya, kita datang pada hari ini, ya, kita duduk daripada permulaan, ya, apa kita panggil, kita punya drama bersiri inilah, ya, apa ni, surah Hud the series, ya. Ada berapa siri tuan-tuan? Ya. Ada 8, ya, ada 8 siri semua, ya. Ada tak hari yang kita buat bukan Sabtu Ahad?
Ya, kita ada buat hari Rabu. Sebab apa kita buat pada hari Rabu tu? Sebab cuti. Cuti apa tu? Cuti apa? Cuti nuzul. Wesak hari Ahad, cuti dia hari Senin kan, ya. Jadi cuti tu, ya. Okey, sebutkan balik 7 rasul yang disebut dalam surah ni, 7 rasul. Ikut dia punya sekuen. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Hud, panjang kan. Nombor 3 Nabi Saleh, nombor 4 Nabi Ibrahim, nombor 5 Nabi Lut, ya. Nombor 6 Nabi Syuaib, nombor 7 Nabi Musa. Okey, itu nabi-nabi dia. Sebutkan umat dia pula. Umat Nabi Nuh siapa nama dia? Umat Nabi Nuh tak ada, mana ada tuan-tuan, ya. Itu kalau tuan-tuan tambah juga tu daripada kelas lain lah tu, ya. Bukan daripada kelas ni, ya. Okey, umat Nabi Hud siapa? Kaum Ad, ya. Kemudian kaum Nabi Saleh, kaum Samud, ya. Kemudian umat siapa lagi? Umat Nabi Ibrahim pun tak sebut juga, ya. Kemudian umat Nabi siapa? Nabi Lut, ya. Antaranya kaum Sadum tadilah, ya, kaum Sadum dan Gamorah, ya. Kemudian Nabi Syuaib, kaum dia Madian, nama tempat Ahlu Madian, penduduk Madian, ya. Dan yang terakhir ialah Nabi siapa? Nabi Musa, ya. Nabi Musa siapa umat dia? Bani Israel, ya. Dan juga dia dakwah juga kepada kaum Kibti, Koptik, ya. Koptik Kristian lah kalau sekarang. Kalau di Mesir Koptik Kristian, dulu Koptik itu ialah masyarakat Firaun punya bangsa, ya. Ustaz sebut tadi Nabi Nuh kat mana tempat dia tadi tuan-tuan, lokasi dia, ya, geographical setting dia kat mana, ya. Ada 2 kan, ya, sama Iraq Turki, satu lagi Ustaz sebut di Caucasus punya country tu, apa negara dia, ya, apa dia? Armenia dan nampak sangat tak pernah pergi tuan-tuan, ya, kena pergilah, ya, nampak sangat, ya. Armenia dan Georgia, ya, ya. Kemudian Nabi Hud, ya, Nabi Hud kat mana lokasi Nabi Hud? Di Yaman, ya. Di sebelah mana? Di sebelah timur Son'a ke Hadramaut. Jangan lupalah Hadramaut tu tak boleh lupa lah tuan-tuan, sebab dekat sangat sini Hadramaut ni, ya. Dia punya restoran dia dekat sangat, ya. Apa nama bandar, capital city masyarakat kaum Ad tu? Iram, ya. Apa kelebihan orang Iram? Kebanyakan mereka apa profession mereka? Ya, mereka ni arkitek, civil engineer, kontraktor dan sebagainya. Sebab mereka ni orang structure buat bangunan, ya. Jadi mereka buat bangunan, ya. Mereka buat bangunan-bangunan besar tinggi, tapi mereka mendabik dada, mereka sombong, ya. Sebenarnya tu ilmu yang Allah bagi pada mereka. Jangan sesombong dengan ilmu kita tuan-tuan, ya. Allah bagi sikit sangat, ya, kepada kita. Kemudian siapa tadi? Kaum Samud, ada tempat dia apa tadi? Tempat dia, ya, Madain Saleh. Nama lain bagi Madain Saleh apa? Hijir, ya, Hijir tuan-tuan, ya. HIJR, ya. Hijir tu surah yang ke-15 dalam Quran. Surah 13 Ar-Ra'du, 14 surah Ibrahim kan, 15 surah Al-Hijr. Tadi kalau kaum Ad tadi, surah apa tadi cerita dia? Surah Al-Ahqaf, surah 46 tuan-tuan. Semua tu ada tuan-tuan. Jadi surah cerita tentang Nabi Hud, cerita tentang kaum Ad ada dalam suratul Ahqaf. Cerita tentang bukit-bukit pasir di tengah-tengah, ya, dia panggil Ar-Rubu'ul Khali, satu kawasan yang kosong tu dah, maksudnya padang pasir lah, ya. Tapi ada oasis, ada bangunan-bangunan besar, ya. Iramazatil Imad, ya. Bandar Iram yang memiliki bangunan-bangunan besar, bangunan-bangunan tinggi, ya. Kemudian Ibrahim, Nabi Ibrahim kat mana lokasi dia? Nabi Ibrahim di Babylon, ya. Dalam Quran Allah sebut Babil, ayat 102 surah Al-Baqarah, cerita tentang Harut dan Marut, ya. Tu cerita di Babylon, ya. Kemudian apakah nama kampung, ya, nama kampung Nabi Ibrahim zaman moden ni dekat mana terletak? Di Shanli Urfa. Di mana terletak Shanli Urfa? Di Turki. Di sebelah mana? Ya, di sebelah mana tuan-tuan? Ya. Di sebelah South East. South East dalam bahasa Melayu apa South East? South East Tenggara, ya. South East Tenggara tuan-tuan. Kalau North East, ya,
Ni nak check je sama ada tuan-tuan masuk pengakap ke tak masa sekolah dulu. Ya, kalau join pengakap, join Pandu Puteri akan tahu. Ya, masuk scout tahu tuan-tuan. Ya, north east, timur laut. Sebab tu kita ada monsun timur laut daripada laut Cina Selatan kan. Ya, sebab tu bulan November sampai bulan Mac monsun timur laut bertiup. Sebab tu orang tak keluar pergi ke apa kita panggil ke laut. Sebab laut bergelora pada masa tu. Ya. Okey, ya, lain pada tu tak ada apalah tuan-tuan. Yang lain kita dah dapatlah secara umum. Kesimpulan dia apa tuan-tuan? Kesimpulan dia ialah Allah suruh kita buat dakwah. Ya, cerita dalam surah ni cerita dakwah. Ya, dan Allah bagi bukti-bukti yang real daripada 7 nabi dan rasul yang berhadapan dengan challenge, ya, daripada kaum dia, menghadapi tribulation daripada kaum dia, ya, dan mereka mereka dakwah, ya, sampailah ke waktu terakhir, maknanya mereka tak boleh pergi dah, dakwah tak boleh pergi. Masa itulah Allah datangkan banjir, masa itulah Allah datangkan, ya, guruh yang sangat kuat daripada langit, ya, Allah datangkan apa lagi, macam-macam lah. Allah datang gempa bumi, ya, kaum Nabi Syuaib rajfah tu gempa bumi, ya. Kalau zilzal itu gempa bumi skala besar, itu kiamat tuan-tuan. Zilzal, ya, walaupun kita boleh juga panggil zalzalah boleh, ya, tetapi biasanya kita panggil rajfah aja, gegaran lah, ya, tidaklah terlalu kuat mungkin. Lain pada tu, ya, cerita ni cerita akidah, ya, cerita supaya kita sentiasa beribadah pada Allah. Jangan ambil benda lain sebagai sembahan, ya, jangan percaya pada tangkal, percaya pada bomoh, ya. Kalau sakit boleh berubat, tak ada masalah tuan-tuan, ya. Islam suruh kalau kita sakit kita berubat, jumpa dengan medical doctor, jumpa dengan doktor pakar. Itu memang, ya, itu sebahagian bersunnah. Nabi sakit pun Nabi berubat, ya. Nabi berbekam sebagai contoh, ya. Itu salah satu daripada cara berubat lah, ya. Kemudian apa lagi tuan-tuan, ya? Kemudian cerita tentang apa, ya? Cerita tentang dakwah tu pastinya, cerita tentang akidah, ya, dan cerita tentang kesabaran dan istiqamah, ya. Sebab tu disebut wasbir, ya, bersabarlah kamu, innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan sia-siakan pahala orang yang berbuat baik. Kena sabar dan istiqamah dalam kehidupan, ya, kena konsisten. Sama macam kita lah tuan-tuan, walaupun minggu depan dah bukan Ramadan, ya, tapi Quran jangan tinggal lah, jangan tunggu tahun depan pula, ya. Okey ustaz, see you next year, ya, tak nak tuan-tuan, see you next year tak nak tuan-tuan, ya. Jadi maknanya kena selalu, walaupun kita tak ada program macam ni, tapi sentiasa Quran tu tuan-tuan kena disiplinkan diri. Cuba tuan-tuan bayang, ya, kalaulah tiap-tiap tahun kita buat macam ni, paling kurang 1 tahun 1 surah, 1 tahun 1 surah, ya. Katalah 10 tahun sempat juga 10 surah, banyak tu tuan-tuan, ya. Banyak, sebab cerita Quran banyak berulang, tetapi daripada sudut pandang yang berbeza, daripada apa kita panggil, ya, daripada CCTV yang berbeza, ya. Macam Haji Yaakob dia ambil sebelah kiri ustaz je, ya. Kalau tuan-tuan nak tengok pipi kanan ustaz tak nampak, ya, hanya pipi kiri saja, sebab ada satu kamera. Allah pelbagai kamera dia tuan-tuan, ya, daripada atas, bawah, depan, belakang, sisi, semua ada. Kerana Allah ni sifatnya khabir, alimun khabirun. Allah Maha tahu dan Allah Maha detail, Maha teliti pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Secara umum selesailah tuan-tuan, habislah, ya. Kecuali tuan-tuan ada soalan. Ada apa-apa soalan? Silakan. Tak related. Cuma tadi Ustaz sebut Iram pasal dia berkait dengan kaum Ad kan. Yang lain-lain tu kita sebut nanti bila sampai waktu dia lah. Ada soalan apa-apa tuan-tuan? Ada apa-apa nak tanya? Ya, Haji Mazrin. Yang mana Petra? Oh, Petra, ya, itu selepas daripada zaman kaum Samud, ya, zaman kaum Samud. Maknanya Samud dulu, Petra tu kemudian tuan-tuan, ya. Ada tak berkait dengan Nabi dan Rasul? Memang ada dalam hadis menyebut Nabi Muhammad SAW pernah sampai di Petra dalam perjalanan menuju ke negeri Syam. Nabi kan daripada Mekah kan nak pergi ke Damaskus. Nak pergi Damaskus mesti lalu Jordan, ya. Jadi kawasan tu memang ada dia punya jalan dia. Nabi Musa AS juga pernah sampai di sana. Ada hadis cerita bagaimana ada tempat Nabi Musa ketuk, ya. Tapi walaupun kisah sebenarnya tu di Mesir, tapi ada kisah di situ dipanggil Uyun Musa. Uyun Musa maknanya mata air Nabi Musa. Tapi yang paling lebih menepatinya adalah di Sinai lah, semenanjung Sinai, ya. Di semenanjung Sinai itu di Mesir, antara apa kita panggil, ya, African Mesir dengan Jordan, ya. Sebab Mesir terbahagi dua, ada yang Afrika, ada yang
Asia, ya, yang Asia tu peninsula tu lah, tempat Nabi Musa dipanggil oleh Allah, ya, tempat Nabi Musa beribadah, ya, di Jabal Musa Allah turunkan Taurat, ya, itu di tengah-tengah tu peninsula tu, ya. Yang ada satu tempat namanya Saint Catherine, ya. Ada Suez Canal sekarang ni. Suez Canal tu yang memisahkan antara Afrika Egypt Afrika dengan Egypt Asia, ya. Terusan Suez tu lah. Zaman dulu tak ada terusan Suez, tapi ada tengah-tengah tu tasik besar, the Great Bitter Lakes di tengah-tengah terusan Suez, ya. Jadi kalau tuan-tuan yang kerja sebagai Navy mungkin pernah lalulah kawasan tu, ya. Sebab kawasan tu adalah kawasan yang memanglah man-made lah, channel tu, ya, daripada Suez kat bawah, ya, dan atas tu, ya, atas tu ialah Port Said, ya, Port Said di atas itu untuk sambung ke Mediterranean, Suez Canal di bawah untuk sambung dengan Red Sea. Kat tengah-tengah tu natural lakes yang Allah dah buat. Nama dia apa? The Great Bitter Lakes, tuan-tuan. Ya, di situlah kata Maurice Bucaille, setelah dia buat kajian, di situlah katanya Nabi Musa AS menyeberang. Lebih logik, sebab walaupun dia tasik air masin tapi tidak terlalu besar, ya. Kalau Red Sea nampak jauh sangat, tuan-tuan. Dalam masa satu hari kalau nak berjalan tak cukup, ya. Sebab orang Sudan pergi haji biasa 2 hari 1 malam, tu paling cepat, ya. Orang Sudan dengan Saudi itu ada Red Sea. Wallahu alam, kita tak tahu sebenarnya. Yang penting pengajaran yang lebih utama. Apa pengajaran yang boleh kita ambil? Allah nak suruh kita ibadah semata-mata kerana Allah. Allah nak suruh kita istiqamah, ya, be consistent, ya. Allah nak suruh kita bersabar, ya. Allah nak suruh kita nak suruh kita tetap, ya, bersabar pada jalan Allah dengan Allah bagi cerita-cerita ni. Kalau kita rasa kita susah, orang dulu lagi susah. Kalau kita rasa kita dicabar oleh masyarakat, nabi-nabi dulu lagi hebat, tuan-tuan, ya. Dan sudah tentu pengajaran daripada Quran yang terbaik lah, always the best lah, tuan-tuan, ya. Itulah, ya, yang boleh Ustaz kongsi. Terima kasih pada pihak Jawatankuasa Masjid, Haji Zainal, dan barisan AJK, ya, tuan-tuan dan puan-puan, ya, Tan Sri, Puan Sri, Datuk Sri, ya, Datin Sri, Datuk-datuk, tuan-tuan haji, puan-puan hajah dan sebagainya. Terima kasih atas sokongan, ya. Mudah-mudahan Allah jadikan apa yang kita buat ni amal soleh, tuan-tuan, di bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan Allah gandakan, ya. Kita tutup sama-sama dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma aslih zata bainina wa alif baina qulubina wahdina subulas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Ya Allah, manfaatkan apa yang kami belajar pada 8 siri ini, ya Allah. Ajarkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Fahamkanlah kami tentang Al-Quran. Datangkanlah keinginan yang tinggi di kalangan hati kami untuk sama-sama memahami kalam-Mu, ya Allah. Dan jadikanlah ilmu yang kami belajar ini sebagai panduan untuk kami laksanakan dalam kehidupan seharian kami, ya Allah. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Anugerahkanlah kebaikan di dunia pada kami, kebaikan di akhirat, dan paling penting selamatkan kami daripada api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Allahumma ja'alna min utaqaika minan nar. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang dibebaskan daripada api neraka-Mu, ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah Ramadan kami, berkatilah diri kami dalam Ramadan ini, ya Allah. Wa balighna lailatul qadri. Jadikanlah kami orang yang dapat bertemu dengan malam qadar. Jadikanlah kami orang yang mendapat kelebihan malam qadar, ya Allah. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma, ya Allah, turunkanlah rahmat, turunkanlah keampunan kepada semua kami yang berada dalam majlis ini, ya Allah. Kepada ahli keluarga kami, kepada orang Islam yang berada di luar, kepada orang Islam yang sedang berhadapan dengan challenge, ya Allah, ya, yang berada di negeri masing-masing. Ampunkanlah dosa kami, terimalah puasa Ramadan kami, terimalah ibadah Ramadan kami, ya Allah. Jadikanlah kami orang yang diampunkan dosa kedua ibu bapa kami, diampunkan dosa keluarga, isteri, suami, anak-anak kami, saudara mara kami, ya Allah, seluruh orang beriman, seluruh orang Islam. Jadikanlah kami ni orang yang insya-Allah pada tahun hadapan dapat bertemu lagi dengan Ramadan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum.